Pada hari pertamanya, bekerja sebagai pembantu rumah di Banglo, salah satu keluarga paling berpengaruh di Kuala Lumpur, wanita muda itu melangkah masuk ke ruang tamu dan terpaku. Sebuah potret minyak berbingkai emas tergantung di tengah-tengah dinding utama. Sepasang mata kelabu kehijauan yang dingin memandangnya lurus dari kanvas. Rahang yang kuat dan tegas, rambut coklat gelap jatuh berombak, senyuman sengit. Senyuman yang sama yang dilihatnya beratus kali di wajah anak perempuannya setiap pagi. Darah mengalir lesap dari wajah Alia, bunyi dengungan tajam memenuhi telinganya. Kakinya terasa seperti berakar pada lantai kayu jati yang berkilat. Dia berada di sebuah bilik yang begitu mewah sehingga dia tahu dia tidak sepatutnya berada di situ. Puan Sri Zahara, pemilik rumah itu, terus berbicara, memperkenalkan susur galur keluarga. Tetapi Alia sudah tidak dapat mendengar sepatah perkataan pun, hanya degupan jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Setiap pukulan pada tulang rusuknya seolah-olah ingin membebaskan diri. Lelaki dalam potret itu adalah dia, Rai. Lelaki yang datang ke Cafe Rose setiap pagi selama 3 bulan. Lelaki yang memasak mie segera di dapur sempitnya dan ketawa apabila sos memercik pada apronnya. Lelaki yang mencium dahinya setiap pagi dan suatu hari menghilang tanpa ucap selamat tinggal, tanpa message, tanpa satu jejak pun, seolah-olah dia tidak pernah wujud. 5 tahun. 5 tahun telah berlalu sejak dia menghilang. 5 tahun menghadapi dunia sendirian dan kemudian menanggung beban keibuan tanpa dia. Dan kini bapa anak perempuannya memandangnya dari potret yang tergantung di Banglo sebuah dinasti kartel jenayah. Tangan Alia mula menggeletar. Dia berpaling ke arah Puan Sri Zahara, wanita paling berkuasa di dalam bilik itu. Dan dia terdengar dirinya sendiri menanyakan soalan yang dia tidak tahu dia mempunyai keberanian untuk melafazkannya. Puan Sri, mengapa bapak anak saya ada dalam potret itu? Wanita itu terdiam. Warna hilang dari wajahnya dalam sekelip mata. Mata tajamnya, mata seseorang yang pernah memerintah sebuah dunia gelap, tertumpu pada Alia seolah-olah dia seorang asing yang baru menyalakan mancis di sebelah tong serbuk letupan. Kesunyian yang menyusul terasa seperti seabad dan mengubah hidup mereka selama-lamanya. Jika Anda ingin tahu apa yang berlaku seterusnya, sila tekan butang suka untuk menyokong saluran ini agar kami dapat menceritakan kisah ini sepenuhnya. Kongsi video ini dengan sesiapa sahaja yang memerlukan kisah yang menyentuh hati. Dan jangan lupa untuk melanggan kerana kisah-kisah terbaik masih belum tiba. Puan Sri Zahara tidak menjerit. Dia tidak perlu. Suaranya menjadi perlahan, tenang, dan disengajakan. Setiap perkataan jatuh seperti batu dingin di atas lantai marmar. Apa yang baru awak katakan? Matanya mengecil, tajam seperti pisau bedah, meneliti dari kasut murah Alia hingga ke wajah pucatnya. Tiada kejutan dalam pandangan itu, hanya pengiraan dingin seorang wanita yang telah menghabiskan 40 tahun bersama ketua kartel jenayah paling berkuasa di pantai barat Malaysia. Seorang wanita yang sudah lama terbiasa dengan pelbagai jenis ancaman. Saya akan tanya awak sekali lagi, kata Puan Sri Zahara, melangkah ke arah Alia. Bau wangian mahalnya melayang lembut di udara, walaupun tiada apa-apa yang lembut pada matanya. Apa yang baru awak katakan tentang anak saya? Alia menelan liur, tekadnya kering dan kasar seperti kertas pasir. Dia tahu dia telah membuka pintu yang tidak boleh ditutup. Kata-kata yang baru diucapkannya masih terapung di udara. Berat mustahil untuk ditarik balik. Puan Sri, saya tahu ini kedengaran sangat. Alia memulakan. Suaranya menggeletar, tetapi dia memaksanya untuk kekal tenang. Kedengaran sangat gila, kurang ajar. Puan Sri Zahara menyampuk. Dan kini suaranya mengandungi sesuatu yang lebih berbahaya daripada kemarahan, penghinaan yang terkawal. Awak belum pun sejam di rumah ini, dan awak berani berdiri di hadapan saya dan berkata, anak saya, Imran bin Mansor, adalah bapa kepada anak perempuan awak. Dia mendekat lagi. Alia ingin berundur, tetapi kakinya tidak patuh. Orang yang cuba menipu keluarga saya biasanya tidak berakhir dengan baik, kata Puan Sri Zahara, dengan nada selembut sutra. Namun, setiap perkataan mempunyai berat seperti hukuman. Saya telah melihat pelbagai jenis orang datang ke pintu ini dengan pelbagai kisah tragis, berharap untuk mengeluarkan beberapa ribu ringgit dari nama Mansor. Jika ini permainan awak, saya cadangkan awak berhenti sekarang, semasa saya masih memintanya dengan perkataan. Alia merasakan ancaman sebenar dalam ayat itu. Ia bukan ancaman yang dibuat oleh seorang wanita kaya, apabila seorang pembantu rumah yang kurang ajar melampaui batas. Ia adalah ancaman daripada seseorang yang terbiasa memberi arahan, untuk dipatuhi, dan untuk melihat mereka yang menentangnya menghilang dari permainan tanpa meninggalkan jejak. Tetapi Alia telah hidup 27 tahun dalam dunia tanpa jaring keselamatan.
Dia pernah tidur di dalam kereta terbiar pada usia 16 tahun. Dia pernah bersalin sendirian di hospital kerajaan tanpa tangan untuk dipegang. Dia sudah terbiasa dengan ketakutan, dan dia tahu ketakutan terbesar bukan wanita berkuasa di hadapannya, tetapi kebenaran yang membakar di dadanya, menuntut untuk diucapkan. Saya tidak memeras ugut, kata Alia dengan suara menggeletar, tetapi matanya tertumpu pada Puan Sri Zahara. Saya tidak tahu siapa awak sehingga pagi ini. Saya tidak tahu siapa pemilik rumah ini. Saya hanya tahu, lelaki dalam potret itu adalah lelaki yang saya cintai selama 3 bulan 5 tahun yang lalu. Dia kata namanya Rai. Dia datang ke kafe tempat saya bekerja setiap pagi. Dia memesan kopi O tanpa gula. Dia ketawa apabila saya bercerita jenaka buruk. Dia menyikat rambutnya ke belakang apabila dia malu dan mencium dahi saya setiap pagi sebelum pergi. Suara Alia pecah pada perkataan terakhir, tetapi dia menelannya, enggan menangis di hadapan wanita ini. Kemudian, suatu hari dia menghilang. Tiada sepatah perkataan pun, tiada mesej, nomor telepon terputus talian seolah-olah dia tidak pernah wujud. Dia menarik nafas dalam-dalam. 6 minggu kemudian saya dapati saya mengandung. Saya mencarinya di mana-mana, tetapi saya hanya ada nama palsu dan kenangan seorang lelaki yang kini saya tahu tidak pernah menjadi siapa yang dia katakan. Puan Sri Zahara kekal tidak bergerak. Wajahnya tidak berubah sedikit pun, tetapi Alia melihat sesuatu bergerak di mata itu. Belum lagi keyakinan, tetapi perhatian. Jenis perhatian seseorang yang benar-benar mendengar dan bukannya hanya menunggu untuk bercakap. Anak perempuan saya bernama Maya. Alia meneruskan dengan suara yang lebih yakin sekarang, seolah-olah menyebut nama anak perempuannya menguatkannya dalam badai. Dia berumur 4 tahun 3 bulan. Saya membesarkannya sendirian sejak hari pertama. Tiada siapa yang membantu saya. Tiada keluarga, tiada kawan, tiada sesiapa pun kecuali saya dan bayi itu. Saya tidak datang ke sini untuk mencari bapa anak saya. Saya datang ke sini kerana gaji 3 kali ganda lebih tinggi daripada di kafe dan kerana anak saya berhak makan secukupnya setiap hari. Alia berhenti menarik nafas. Melihatnya dalam potret itu adalah satu kemalangan yang saya harap tidak pernah berlaku. Bilik itu diselubungi kesunyian. Cahaya matahari petang menembus tingkap dan tumpah ke atas karpet parsi, melukis jalur cahaya yang panjang di atas lantai kayu jati. Jam dinding berdetik dengan tetap, satu-satunya bunyi dalam ruang yang tebal antara kedua-dua wanita itu. Puan Sri Zahara memandang Alia lama. Ia bukan lagi pandangan menilai, tetapi pandangan seseorang yang menyusun semula kepingan dalam fikirannya, mengukur apa yang telah didengarnya dengan apa yang sudah diketahuinya, mencari keretakan dalam cerita dan tidak menemuinya. Kemudian dia berpaling, berjalan ke sofa baldu biru tua dan duduk. Belakangnya masih lurus, tetapi bahunya mengendur sedikit. Hanya sebahagian kecil, tetapi cukup untuk Alia melihat bahwa keretakan telah muncul dalam perisainya. Duduklah, kata Puan Sri Zahara. Suaranya masih dingin, tetapi tidak lagi tajam seperti pisau. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu seperti suara seorang penyiasat profesional. Apabila dia menyadari bahwa suspek di hadapannya mungkin bercakap benar. Mula dari awal, setiap butiran, jangan tinggalkan apa-apa pun. Alia menceritakan kisahnya. Setiap butiran, Cafe Ros di Kerinci, sudut berhampiran stesen LRT, bau kopi panggang, setiap pagi bercampur dengan uap yang naik dari turapan. Rai, atau kini dia tahu namanya Imran, sentiasa tiba pada pukul 7:30 pagi, tidak pernah lebih awal, tidak pernah lebih lewat, seolah-olah jam dalamannya diprogramkan untuk waktu yang tepat itu. Dia sentiasa duduk di tempat yang sama, meja kecil di tepi tingkap. Dia sentiasa memesan perkara yang sama, kopi O tanpa gula, dan dia sentiasa memandangnya dengan mata kelabu kehijauan itu. Apabila dia membawa cawan, pandangan yang membuat tangannya menggeletar sehingga dia hampir menumpahkan kopi ke atas meja sepanjang minggu pertama. Puan Sri Zahara mendengar tanpa gangguan. Dia duduk tidak bergerak seperti patung di atas sofa baldu biru, hanya matanya yang hidup, meneliti setiap ekspresi di wajah Alia, mencari tanda penipuan yang paling kecil. Apabila Alia selesai, bilik itu kembali sunyi. Puan Sri Zahara bangkit, menuju ke kabinet kayu jati berhampiran tingkap, membuka laci kedua dan mengeluarkan sebuah album kulit coklat. Ia bukan jenis yang ditunjukkan kepada tetamu, tetapi yang pribadi dengan sudut kulit yang haus dan tulang belakang yang sedikit longgar. Dia meletakkannya di atas meja kopi di hadapan Alia tanpa berkata sepatah perkataan. Alia memandang album itu, kemudian ke Puan Sri Zahara, teragak-agak. Bukalah, arah Puan Sri Zahara dengan suara tegas.
Alia membuka halaman pertama dan serta-merta menahan nafas. Ini bukan potret minyak yang tegas yang tergantung di dinding. Ini adalah Imran seperti dia yang sebenarnya. Imran dalam kehidupan seharian, Imran yang dikenali Alia sebagai Rai, sebuah gambar di pantai Pulau Tioman. Dia memakai kemeja teh putih dan seluar pendek, tersenyum dengan mata mengecil kerana matahari. Di halaman seterusnya, dia duduk di sebuah bar dengan segelas bir di tangan. Kepalanya sedikit terangkat ke belakang sambil ketawa mendengar sesuatu yang dikatakan seseorang. Kemudian gambar hari lahir. Dia berdiri di hadapan sebiji kek. Cahaya lilin memantul di mata kelabu kehijauan itu, dan senyuman itu sedikit sengit ke kiri, sedikit pemalu, seolah-olah dia tidak biasa menjadi tumpuan. Di sini Alia berhenti pada gambar pantai. Jarinya menyentuh ringan kaca pelindung. Senyuman itu sentiasa sengit ke arah kiri, dan cara dia mengecilkan matanya di bawah matahari, dan bukannya memakai cermin mata hitam. Dia membalik halaman, berhenti pada gambar bar. Di sini, cara dia memegang gelasnya, sentiasa dengan tangan kiri, walaupun dia kidal, dan apabila dia ketawa terbahak-bahak, dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan kemudian menyikat rambutnya ke belakang kerana dia malu. Suara Alia mula menggeletar. Anak perempuan saya melakukan perkara yang sama. Maya menyikat rambutnya ke belakang apabila dia gementar. Dia menyengatkan kepalanya apabila dia ketawa pada usia 4 tahun dan dia membuat gerak isyarat yang saya tidak pernah lihat orang lain lakukan kerana satu-satunya orang yang bergerak seperti dia telah menghilang sebelum dia dilahirkan. Puan Sri Zahara tidak berkata apa-apa semasa Alia membelek halaman. Tetapi Alia perasan tangan wanita itu yang sebelumnya tenang di pangkuannya, kini memegang erat tepi jaketnya. Buku jari menjadi putih. Ia adalah satu-satunya butiran yang menunjukkan emosi sebenar Puan Sri Zahara. Kemudian dia bangun, mengeluarkan telepon dari poketnya dan mendial satu nombor tanpa mencarinya. Azri, suaranya kembali menjadi dingin seperti keluli. Saya perlukan siasatan latar belakang seseorang. Alia Ashford, 27 tahun. Setiap butiran dari 6 tahun lalu hingga sekarang. Tempat tinggal, pekerjaan, rekod perubatan, semuanya. Saya mahu keputusan sebelum malam ini. Dia menamatkan panggilan dan berpaling ke arah Alia. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa yang berlaku dalam 15 menit terakhir. Seolah-olah perbualan itu hanyalah urusan perniagaan rutin. Awak akan kembali bekerja sekarang, kata Puan Sri Zahara. Kak Rosnah sedang menunggu awak di koridor timur. Awak akan menghabiskan shift awak seperti biasa. Tiada sesiapa, sama sekali tiada sesiapa pun yang boleh tahu tentang perbualan ini. Bukan Kak Rosnah, bukan mana-mana kaki tangan rumah ini, bukan sesiapa pun di luar pintu itu. Alia bangun dengan kaki yang masih tidak stabil. Dia mengangguk. Puan Sri Zahara mendekat cukup rapat, sehingga Alia dapat melihat urat halus yang kelihatan di tangan wanita itu kerana terlalu lama memegang erat. Dan Puan Sri Zahara berkata, menggunakan namanya buat kali pertama, bukan gadis atau pekerja baru, tetapi Alia, dan cara dia menyebutnya mempunyai berat yang Alia tidak dapat jelaskan. Jika keputusan menunjukkan awak berbohong, walaupun dalam butiran yang paling kecil, awak akan menyesal tidak pernah melangkah masuk ke pintu besi itu. Sisa hari itu berlalu seperti mimpi yang Alia tidak dapat bangun. Dia mengikut Kak Rosnah menyusuri koridor timur. Mendengar apabila pengurus rumah menjelaskan jadual pembersihan setiap bilik, larutan apa yang digunakan untuk lantai kayu jati, yang mana untuk permukaan marmar, bagaimana melipat tuala mandi dalam bentuk kipas, mengikut standar keluarga Mansor. Alia mengangguk, menghafal, mengulangi apabila diminta, tetapi fikirannya di tempat lain berputar antara potret minyak, wajah dingin Puan Sri Zahara, dan mata kelabu kehijauan yang dilihatnya setiap hari selama 4 tahun di wajah anak perempuannya. Awak okey ke? Tanya Kak Rosnah selepas Alia menjatuhkan kain lap debu, buat kali ketiga dalam 10 minit. Awak nampak termenung. Maaf, kata Alia, mengambilnya dan memaksakan senyuman. Hari pertama, sedikit gementar. Kak Rosnah mengangguk dengan pemahaman dan tidak mendesak lagi. Dia adalah jenis wanita yang tahu bila hendak berhenti, dan Alia berterima kasih kepadanya dalam diam. Pada awal petang, Kak Rosnah membawa Alia ke tingkat 2, ke sayap suite utama. Bilik ini milik Encik Imran, katanya. Membuka pintu kayu jati yang berat. Dia di London, tetapi Puan Sri Zahara menuntut agar ia sentiasa bersih seperti dia boleh kembali bila-bila masa. Alia masuk dan serta-merta merasakan udara berubah. Bilik itu besar, tetapi secara mengejutkan minimalis berbanding kemewahan di bahagian lain banglo itu. Sebuah katil bersaiz king dengan rangka kayu gelap, 2 meja sisi katil yang hanya mengandungi lampu,
sebuah meja mahogani di tepi tingkap yang menghadap taman. Di atasnya hanya sebuah komputer riba yang tertutup dan sebuah bingkai gambar yang terbalik. Ini adalah bilik seorang lelaki yang tidak mahu meninggalkan jejak dirinya atau seseorang yang coba menghapusnya. Kak Rosnah menunjukkan kepadanya untuk menukar cadar, membersihkan debu dari permukaan, dan kemudian pergi memeriksa kawasan lain memberitahu Alia untuk menghabiskan kerja dan mengunci pintu selepas itu. Sendirian di dalam bilik, Alia bergerak perlahan seolah-olah melintasi medan ranjau. Tangannya menggeletar semasa dia merapikan katil, dan apabila bau bantal naik, dia terpaksa berhenti, memegang cadar dengan mata tertutup. Kayu cendana dan bergamot, bau rai, bau yang dia hidu setiap malam di sisinya di pangsapuri kecil di Kerinci, bau yang dia cari tanpa sedar di sarung bantalnya sendiri selama berbulan-bulan selepas dia menghilang, sehingga ia pudar sepenuhnya dan dia terpaksa menerima bahwa dia benar-benar telah pergi. Dan kini ia ada di sini, utuh, segar, seolah-olah 5 tahun tidak berlalu. Alia memaksa dirinya untuk meneruskan, menukar cadar, membersihkan debu, menyusun. Apabila dia sampai ke meja, dia membersihkan dengan teliti di sekeliling komputer riba dan bingkai gambar dengan alasan membersihkan debu di belakangnya. Dia mengangkat bingkai itu. Gambar itu menunjukkan Imran bersama ibu bapanya di majlis convocation. Seseorang menyerahkan diplomanya. Puan Sri Zaharah berdiri di sebelah kanannya dengan senyuman yang jarang sekali kelihatan dan seorang lelaki tinggi dengan wajah keras seperti batu di sebelah kirinya. Alia menganggap itu adalah Tan Sri Mansur. Tetapi bukan gambar itu yang menghentikan jantungnya. Ia adalah apa yang tersembunyi di belakang bingkai, sekeping kecil kadbot bulat dengan tepi yang haus berwarna coklat pucat. Dia mengenalinya serta-merta, walaupun sebelum dia membalikkannya, karena dia telah melihat ribuan seperti itu selama 5 tahun bekerja di kafe, alas cawan kadbot jenis yang diletakkan Cafe Rose di bawah setiap cawan. Logo Cafe Rose hampir pudar, tetapi masih cukup kelihatan untuk membezakan bunga ros yang bergaya dan tulisan kecil di bawahnya. Alia membalik alas cawan itu dengan jari menggeletar sehingga dia hampir menjatuhkannya. Tulisan miring dengan dakwat biru. Alia, tulisannya sendiri. Dia mengingatinya dengan jelas seperti semalam, hari pertama Rai duduk di kafe. Dia telah menulis namanya di alas cawan apabila dia bertanya namanya, kerana tempat itu terlalu sesak dan dia terpaksa berlari ke meja lain. Dia menyimpannya sejak hari pertama selama 5 tahun. Dia membawanya dari Kuala Lumpur ke London dan menyembunyikannya di belakang bingkai gambar, di mejanya di dalam bilik yang dia berkeras untuk kekal bersih. Seolah-olah dia boleh kembali bila-bila masa, Alia meletakkan bingkai itu semula tepat seperti asalnya. Dengan alas cawan di telapak tangannya, ringan tetapi lebih berat daripada apa sahaja yang pernah dipegangnya. Dia berdiri di dalam bilik Imran bin Mansur, dikelilingi oleh bau kayu cendana dan bergamot, memegang alas cawan dengan namanya, dan buat pertama kali dalam 5 tahun dia membiarkan satu pemikiran yang telah lama ditanam dalam dirinya muncul ke permukaan. Mungkin dia tidak mau pergi, mungkin dia tidak mempunyai pilihan. Pada akhir hari, ketika matahari terbenam mewarnai tingkap-tingkap tinggi banglo itu dengan warna merah, Alia dipanggil ke studio Puan Sri Zaharah. Bilik itu berbeza dari ruang tamu utama, lebih kecil, lebih pribadi, dengan meja kayu besar dan rak buku yang membentang dari lantai ke siling. Puan Sri Zaharah duduk di belakang meja. Di hadapannya terdapat sebuah fail coklat nipis jenis yang Alia tahu tidak datang dari mana-mana pejabat pentadbiran awam. Dia tidak menjemput Alia untuk duduk. Dia tidak perlu. Alia tahu ia bukan perbualan mesra. Alia Ashford, Puan Sri Zaharah membaca dengan suara seragam dan tanpa emosi. Masuk ke sistem penjagaan angkat pada usia 3 tahun. 4 keluarga angkat dalam 13 tahun. Keluar dari sistem pada usia 11 tahun. Pelayan di Cafe Rose, Kerinci, Kuala Lumpur. Dari usia 21 hingga 22 tahun berhenti kerja kerana mengandung. Anak perempuan Maya Ashford dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur. Kini tinggal di Pangsapuri 302. Bangunan Maple, Kerinci, pendapatan tahunan di bawah ambang kemiskinan persekutuan. Dia menutup fail itu. Semuanya sepadan. Alia tidak berkata apa-apa. Dia menyeluk poket apronnya, mengeluarkan alas cawan dan meletakkannya di atas meja di sebelah fail. Puan Sri Zaharah menunduk, mengenali logo Cafe Rose, membalikkannya, melihat nama Alia dengan dakwat biru, dan buat pertama kali sejak Alia melangkah masuk ke rumah ini, Puan Sri Zaharah kehilangan kawalan ekspresinya. Hanya untuk sesaat, kelipan mata yang terlalu lama, nafas yang sedikit lebih dalam, tegukan yang tidak dapat disembunyikan, tetapi Alia melihatnya. Saya menemuinya di bilik anak lelaki Puan Sri, kata Alia perlahan, tersembunyi di belakang bingkai. Nama saya,
Tulisan tangan saya. Dia menyimpannya selama 5 tahun. Puan Sri Zahara tidak menyentuh alas cawan itu. Dia hanya memandangnya seolah-olah ia adalah kepingan terakhir sebuah teka-teki yang dia enggan melihatnya selama setengah dekad. Kemudian dia menyandarkan diri di kerusinya dengan pandangan kosong keluar tingkap, di mana langit Kuala Lumpur beralih dari merah ke ungu gelap. 5 tahun yang lalu, Puan Sri Zahara memulakan dengan suara yang sama sekali berbeza. Kini ia tidak lagi dingin atau tajam, tetapi rendah dan berat, seperti seseorang yang membuka kotak yang telah lama tertutup. Imran mengurung dirinya di dalam biliknya selama 3 hari. Dia tidak makan, tidak bercakap, tidak membuka pintu kepada sesiapapun, malah kepada saya pun. Dia berpaling ke arah Alia. Apabila dia akhirnya keluar, dia hanya mengucapkan satu ayat. Saya sudah tiada sebab untuk tinggal lagi. Kemudian dia menerima jawatan di cawangan London yang telah ditolaknya selama 2 tahun penuh sebelum itu. Dia terbang pada minggu yang sama dan tidak kembali sejak itu. Puan Sri Zahara meletakkan tangannya di atas alas cawan itu. Jari-jarinya menyentuh ringan nama Alia. Dengan cara yang sama, beribu batu jauhnya di London, anak lelakinya masih melakukan setiap malam sebelum tidur. Saya bertanya kepada Tan Sri Mansur, suami saya, jika dia tahu apa yang berlaku kepada Imran. Dia kata tidak. Saya percaya dia. Dia berhenti. Sekarang saya rasa dia berbohong. Memandang lurus ke mata Alia, Puan Sri Zahara bercakap dengan nada yang Alia tidak pasti sama ada arahan atau rayuan. Bawa budak itu ke sini esok. Jika dia mempunyai darah Mansor, saya akan tahu. Perjalanan bas pulang ke Kerinci tidak pernah terasa sepanjang itu. Alia duduk di barisan belakang dengan dahinya bersandar pada tingkap yang sejuk, melihat Kuala Lumpur berlalu tanpa benar-benar melihatnya. Lampu jalan menyala, cahaya kuningnya kabur di matanya seperti bintang jatuh secara terbalik. Di poket apronnya, tangannya kekal erat memegang telepon, seolah-olah ia mengandungi satu-satunya bukti bahwa semua yang berlaku hari ini adalah nyata dan bukan mimpi buruk yang terjaga. Bas berhenti di simpang Maple dan Adams. Alia turun menghirup udara senja Kerinci yang biasa. Bau masakan goreng yang keluar dari kedai sudut, musik hip-hop yang tumpah dari tingkap-tingkat 5 di suatu tempat di atas, kanak-kanak menjerit ketawa di taman kecil di hujung blok. Dia melewati pagar besi berkarat bangunan Maple, naik 3 tingkat tangga di bawah lampu koridor yang berkelip-kelip seolah-olah akan mati. Melewati bahagian dinding yang mengelupas di tingkat 2 yang telah dilaporkannya pada bulan Mac dan tiada siapa yang ambil peduli untuk membaikinya. Tetapi apabila dia membuka pintu pangsa Puri Trihadoandas 12, dunia luar terhenti. Di dalamnya kecil dan sempit, tetapi setiap sudut membawa nafas 2 kehidupan. Lukisan maya menutupi pintu peti sejuk, rumah-rumah berwarna mustahil, bunga-bunga lebih tinggi daripada manusia, kucing bersayap terbang di langit ungu. Sebuah pasu kecil pokok pudina berada di ambang tingkap, satu-satunya tumbuhan yang bertahan musim sejuk karena maya berkeras untuk menyiramnya setiap pagi. Selimut kepingan kain yang dijahit Makcik Salmah menutupi sofa lama. Setiap kepingan kain adalah cerita yang diceritakan wanita tua itu kepada Maya setiap malam dia menjaganya. Mama, Maya menyerbu dari ruang tamu seperti peluru meriam kecil. Rambut coklat muda kusut masai, mata kelabu kehijauan yang garang itu bersinar, satu lengan memegang erat biskuit, patung beruang yang lusuh dan buta sebelah mata, tetapi masih sangat diperlukan. Alia melutut dan memeluk anak perempuannya, memegangnya begitu erat sehingga Maya menjerit. Mama, Maya tak boleh bernafas, tetapi dia tidak melepaskannya. Dia menghidu bau syampu bayi di rambut anak perempuannya. Dia merasakan lengan kecil melingkari lehernya. Dan buat pertama kali sepanjang hari itu, Alia merasakan tanah yang kukuh di bawah kakinya. Makcik Salmah berdiri di ambang pintu dengan jarum mengait di tangan, memandang mereka dengan senyuman ramah. Dia berkelakuan baik hari ini. Kami berlatih mengira hingga 100 dalam bahasa Spanyol. Terima kasih Makcik Salmah, kata Alia, memaksa suaranya untuk kekal tenang. Awak nampak penat. Makcik Salmah memerhati di atas cermin mata bacanya. Hari pertama bekerja untuk orang kaya memang begitu. Lebih sukar daripada yang saya sangkakan, jawab Alia. Dan itu mungkin perkara paling benar yang dia katakan sepanjang hari itu. Selepas Makcik Salmah pergi, Alia menyediakan makan malam. Telur hancur dan roti bakar, makanan yang Maya panggil sarapan malam, dan sentiasa membuatnya ketawa, karena ia kelihatan terbalik. Alia duduk di hadapan anak perempuannya di meja kecil, yang melekat pada dinding dan melihatnya makan. Dan kini dia melihat semuanya. Cara Maya menyengetkan kepala semasa mengunyah, sama seperti Imran dalam gambar hari lahir, cara dia memegang gelas susunya dengan tangan kiri, walaupun dia kidal, sama seperti Rai memegang birnya dalam album. Dan lesung pipit itu,
lesung pipit itu apabila dia ketawa. Ciri yang Alia pernah fikir berasal dari nenek moyang yang jauh dan tidak dikenali, kini mempunyai nama, wajah, potret tergantung di dinding ruang tamu di sebuah banglo di Bukit Tunku. Lewat malam itu, Maya tidur meringkuk di katil kongsi, dengan biskuit di bawah dagunya, mulutnya sedikit terbuka, bernafas lembut dan seragam. Alia berbaring di sisinya, tetapi tidak dapat tidur. Dia mengeluarkan teleponnya, meredupkan cahaya hingga minimum, dan membuka galerinya. Dia mengimbas kembali masa lalu, melewati beratus-ratus gambar Maya dari kelahirannya hingga sekarang, melewati selfie yang keletihan selepas shift malam, melewati gambar mie segera pada pukul 2 pagi, apabila Maya baru belajar meniarap sehingga dia menemukannya. 4 gambar, semua yang tinggal dari 3 bulan paling bahagia dalam hidupnya. Yang pertama, selfie di Taman Tasik Perdana, ketika daun-daun mula berubah warna, lengan Rai melingkari pinggangnya. Kedua-duanya tersenyum. Pokok-pokok maple merah membakar di belakang mereka. Yang kedua, Rai berdiri di dapur Pangsapuri ini. Dapur yang sama di mana dia memasak telur malam ini, memakai apron berjalur, sos tomato comot di pipinya, tersenyum malu-malu, selepas membakar periuk mie segera. Yang ketiga, kabur dan sedikit bergerak, kerana Alia telah mengambilnya tergesa-gesa. Rai mencium dahinya di bawah hujan di dataran Merdeka, titisan air berkilauan di rambutnya, mata kelabu kehijauan itu tertutup. Yang keempat, yang terakhir, Rai tidur di sofanya, sebelah tangan di bawah kepala. Wajahnya begitu tenang. Alia ingat pernah berfikir bahwa dia ingin bangun dengan wajah itu setiap pagi sepanjang hayatnya. 2 hari selepas gambar itu, dia menghilang. Alia mematikan telepon dan menatap Sailing. Retakan itu masih ada, beralur dari sudut ke tengah, sama seperti hampir 5 tahun yang lalu, apabila dia berbaring di situ, hamil 7 bulan sendirian, tidak tahu bagaimana dia akan menamakan anak perempuannya, tidak tahu sama ada dia mampu membayar sewa bulan depan. Dia mengingati malam-malam terbangun pada pukul 3 pagi untuk menyusukan Maya, kelopak mata berat kerana keletihan, tetapi takut untuk tidur kerana bimbang anak perempuannya tercekik. Dia mengingati bulan ke-8 selepas kelahiran Maya, kembali bekerja semasa masih menyusukan, meninggalkan anak perempuannya dengan Makcik Salmah dari pagi hingga malam, pulang ke rumah untuk memeluknya, dan menangis tanpa suara sambil rasa bersalah menghantui. Dia mengingati malam Maya demam panas 40 darjah pada usia 8 bulan. Alia berlari 6 blok tanpa alas kaki pada malam yang beku ke unit kecemasan Hospital Kuala Lumpur kerana dompetnya tidak cukup untuk teksi sambil menyanyikan lagu Nina Bobo dan air mata membasahi bajunya. Dia tidak menangis sejak malam itu, bukan kerana dia kehabisan air mata, tetapi kerana dia faham bahawa air mata tidak membeli susu, tidak membayar sewa, tidak menyembuhkan seorang anak yang sakit. Dia tidak mempunyai kemewahan kelemahan. Maya tidak membenarkannya lemah dan kini, esok pagi dia akan membawa anak perempuannya yang berumur 4 tahun untuk bertemu seorang nenek yang tidak pernah dikenali, ke sebuah banglo yang tidak pernah dibayangkannya untuk membuktikan bahawa darah dalam uratnya milik dunia berjuta-juta kilometer dari Pangsapuri 302 di bangunan Maple. Keesokan paginya, Alia bangun awal, memakaikan Maya gaun bunga yang paling bersih, menyikat rambutnya kemas walaupun dia membantah. Hari ini awak akan bertemu seorang puan di tempat kerja Mama, kata Alia, berusaha untuk mencapai nada yang paling biasa yang dia mampu. Maya mendongak dengan mata kelabu kehijauan terbuka luas. Dia ada biskut. Alia membawa Maya melalui bahagian belakang banglo, mengelakkan pintu masuk utama, tepat seperti yang diarahkan Puan Sri Zahara pada hari sebelumnya. Laluan batu slate melengkung melalui taman selatan, di mana bunga-bunga hydrangea terakhir musim itu masih bertahan dengan warna ungu pucat sebelum musim sejuk Kuala Lumpur tiba sepenuhnya. Maya berjalan di sebelah ibunya, satu tangan memegang tangan Alia, satu lagi memegang biskuit, pandangannya luas dan ingin tahu, menyerap segala-galanya dengan rasa ingin tahu yang hanya dimiliki seorang kanak-kanak. Mama, rumah ni besar sangat, dia berbisik seolah-olah takut seseorang mungkin mendengarnya. Ada orang tinggal dalam semua bilik ni ke? Ya sayang, jawab Alia, menggenggam tangan anak perempuannya lebih erat. Rumah tamu berada di hujung taman, sebuah bangunan 2 tingkat yang lebih kecil daripada banglo utama, tetapi masih 3 kali ganda lebih besar daripada Pangsapuri mereka di Kerinci. Puan Sri Zahara sudah menunggu di beranda. Dia memakai sut berwarna krim yang disesuaikan dengan sempurna. Rambut platinumnya diikat rapi tanpa sehelai pun yang terkeluar. Belakangnya lurus seperti pembaris. Tetapi dia tidak memandang Alia. Matanya tertumpu pada Maya sejak ibu dan anak itu muncul di permulaan laluan,
dan dia memerhati kanak-kanak itu dengan keamatan yang Alia dapat rasakan dari jarak 20 langkah. Maya juga merasakannya. Dia berhenti berjalan, menarik tangan ibunya dan bersembunyi di belakang kaki Alia, memeluk teman lusuhnya lebih erat. "Mama," dia merungut berkedip dengan mata kelabu kehijauan itu. Makcik tu pandang Maya pelik. Alia meletakkan tangan di kepala anak perempuannya, mengusap rambut coklat muda itu. "Tak apa sayang, dia cuma nak kenal Maya." Puan Sri Zahara telah mendengar suara Maya dan Alia melihat wanita tua itu menarik nafas dalam-dalam sebelum turun dari beranda. Dia bergerak perlahan, setiap langkah berhati-hati, seolah-olah takut bergerak terlalu cepat akan menakutkan kanak-kanak itu. Apabila dia berada 2 langkah, dia berhenti dan membongkok sedikit, tidak melutut, kerana Puan Sri Zahara tidak melutut kepada sesiapa pun, tetapi cukup untuk mendekatkan wajahnya ke paras mata Maya. "Hai," katanya, dan suaranya lebih lembut daripada yang pernah didengar Alia. Begitu lembut, sehingga hampir tidak dapat dikenali sebagai wanita yang sama yang telah mengancamnya di ruang tamu sehari sebelumnya. "Awak Maya, kan?" Maya mengangguk, masih separuh bersembunyi di belakang kaki ibunya, tetapi mata ingin tahunya mengintip dari pinggul Alia. "Awak ada biskut?" Puan Sri Zahara berkedip sekali, kemudian bibirnya melengkung menjadi senyuman. Alia yakin hanya sedikit orang di dunia yang pernah melihatnya. "Ya, saya ada," katanya. "Saya ada banyak biskut. Masuklah dan saya akan tunjukkan kepada awak." Di dalam rumah tamu, ruang tamu lebih hangat daripada yang Alia jangkakan. Sebuah sofa berlapis bunga, langsir renda putih, dan di atas meja kopi sebuah dulang biskut emas yang baru dibakar di sebelah yak jus epal dan 3 cawan, 2 besar dan 1 kecil. Puan Sri Zahara telah menyediakannya, disediakan dengan teliti, dan itu memberitahu Alia lebih daripada apa-apa perkataan. Melihat biskut itu, Maya melupakan keraguannya. Dia memandang ibunya meminta izin. Alia mengangguk dan Maya duduk di tepi sofa, memilih biskut dengan teliti dan menggigit sedikit. Matanya bersinar. "Sedap," dia mengumumkan sambil tersenyum lebar, dan lesung pipit itu muncul di pipinya yang bulat, dalam dan tidak salah lagi, sama hingga butiran terkecil dengan lesung pipit dalam gambar hari lahir Imran yang dilihat Alia dalam album sehari sebelumnya. Puan Sri Zahara meletakkan tangan di dadanya, jari-jarinya menggenggam erat fabrik sutnya tepat di atas hatinya, dan Alia melihat buku jari menjadi putih. "Imran suka ini semasa kecil," kata Puan Sri Zahara dengan suara menggeletar. Benar-benar menggeletar buat pertama kali sejak Alia mengenalinya, dan perkataan semasa kecil meluncur dari mulutnya syarat dengan 40 tahun kenangan. Puan Cik selalu membakarnya setiap hari Ahad. Dia selalu mengambil kebanyakan dan menyembunyikannya di poket kotnya untuk dibawa naik. Maya tidak memahami makna di sebalik kata-kata itu, tetapi dia memahami kehangatan dalam nada wanita tua itu. Jadi dia mengangkat biskutnya yang separuh makan dan menawarkannya. "Makcik nak sikit?" "Sedap sangat." Puan Sri Zahara menggelengkan kepala perlahan, tetapi senyuman tidak meninggalkan bibirnya. Matanya berair, dan dia tidak peduli untuk menyembunyikannya, atau mungkin dia tidak mampu. Selepas Maya menghabiskan biskut kedua, dia menjadi lebih berani, meneroka ruang tamu, menyentuh fabrik sofa, memeriksa pasu di ambang tingkap, dan kemudian mengingati beg galas kecil yang dibawanya. "Mama, boleh tak Maya tunjukkan buku lukisan Maya?" Alia mengangguk, jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tahu apa yang ada di dalam buku nota itu. Maya membuka beg galasnya dan mengeluarkan buku lakaran yang lusuh, kulitnya dipenuhi pelekat bintang dan kucing. Dia memanjat sofa di sebelah Puan Sri Zahara. Dengan begitu semula, jadi sehingga Alia dan Puan Sri Zahara terkejut dan membukanya. Lukisan kanak-kanak dengan pensil krayon memenuhi halaman. Sebuah rumah dengan asap keluar dari cerobong, bunga separuh saiz halaman, matahari yang tersenyum. Puan Sri Zahara membelek setiap halaman mengangguk, memuji perlahan, sehingga Maya sampai ke halaman dan berhenti. "Ini kegemaran saya," katanya dengan keseriusan seorang kanak-kanak berumur 4 tahun. 3 figura berpegangan tangan. Yang paling kecil di tengah, rambut coklat, gaun bunga, jelas sekali Maya. Di sebelah kiri, figura yang lebih tinggi dengan rambut panjang, Mama. Di sebelah kanan, figura yang lebih tinggi dilukis dengan lebih kasar, rambut pendek, berdiri sedikit jauh dari 2 yang lain, seolah-olah pelukis tidak pasti sejauh mana hendak meletakkannya. "Ini Mama, ini saya, dan ini," Maya menunjuk ke kanan, "adalah Ayah." Puan Sri Zahara memandang lukisan itu kemudian ke Maya. "Ayah awak sangat jauh?" dia bertanya. Suaranya hampir berbisik. Maya mengangguk dengan serius. "Sangat jauh, tetapi Mama kata Ayah, sayang Maya, cuma Ayah kena pergi tempat yang sangat-sangat jauh."
Puan Sri Zaharah memandang Alia. Pandangannya kini tidak mengandungi kesejukan, tiada ketajaman, tiada syakwa sangka, atau penghinaan yang dilihat Alia sehari sebelumnya. Sebaliknya, ada sesuatu yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang Alia mengambil masa beberapa saat untuk membongkar. Hormat, kerana Alia telah mengajar anak perempuannya bahwa ayahnya menyayanginya dan bukannya mengajar untuk membencinya. Kesakitan, kerana dia memandang cucu perempuan berusia 4 tahun, yang sepatutnya dikenalinya sejak hari pertama dan malu yang mendalam yang hanya boleh dirasakan oleh hati nurani, kerana dia mula memahami bahawa keluarganya telah merampas sesuatu dari kanak-kanak ini yang tidak ada biskut dan tidak ada banglo pun yang boleh menggantikan. Kemudian bunyi telefon memecah kesunyian. Puan Sri Zaharah mengeluarkannya dari poketnya. Melihat skrin dan ekspresinya berubah serta-merta. Dia bangun, merungut, "Maaf," dan keluar ke beranda menutup pintu di belakangnya. Alia dapat mendengar suaranya melalui kaca, perlahan tetapi tajam. "Bila? Esok pagi." "Baik." "Tidak, jangan tanya. Cuma balik." Apabila Puan Sri Zaharah kembali, wajahnya telah kembali tenang, tetapi ketegangan baru kekal di sudut matanya. "Ada perubahan," katanya memandang Alia. "Imran telah menukar tiketnya. Dia akan tiba esok pagi." Alia merasakan tanah condong di bawah kakinya. "Esok pagi. Bukan hujung minggu, bukan minggu depan. Esok." "Saya belum bersedia," katanya. Dan kata-kata itu terlepas sebelum dia sempat menahannya, lebih jujur daripada apa sahaja yang dia katakan dalam 2 hari terakhir. Puan Sri Zaharah menelitinya lama. Kemudian dia memandang Maya, yang kini sedang menambah sekuntum bunga kuning lain pada lukisan keluarga dengan pensil krayon, sama sekali tidak sadar bahawa hidupnya akan berubah sepenuhnya. "Tiada siapa yang pernah bersedia untuk ini," kata Puan Sri Zaharah dengan suara rendah, "bukan dingin tetapi berat. Berat seperti seseorang yang memikul keputusan di bahunya. Tetapi anak saya telah kehilangan 5 tahun. Dia tidak sepatutnya kehilangan sehari pun lagi. Lebih daripada 8.000 kilometer jauhnya. Di sebuah suite di tingkat 6 sebuah hotel mewah di Mayfair, London, Imran bin Mansor sedang duduk di tepi tingkap memandang Mayfair pada tengah malam. Hujan renyai-renyai membalut kaca. Titisan kecil melukis jalan yang tidak pasti ke bawah, seperti jalan yang tidak dipilihnya. Gelas whisky di ambang marmar telah lama kosong, hanya meninggalkan kesan kuning tipis di dasar dan bau asap gambut yang berpanjangan di udara. Di sisinya, bersandar pada permukaan batu yang sejuk, terdapat sekeping kecil kadbot bulat dengan tepi yang haus, berwarna coklat pucat, begitu lama sehingga hampir lusuh di tepinya. Sebuah alas cawan dari Cafe Rose. Imran mengambilnya, membalikkannya, dan melihat tulisan miring dengan dakwat biru, sedikit pudar oleh masa, tetapi masih boleh dibaca. Imran melalukan ibu jarinya di atas nama itu perlahan-lahan, seolah-olah takut menekan terlalu kuat akan membuatnya hilang. Dengan cara yang sama, wanita yang membawa nama itu telah hilang dari hidupnya. Bukan dengan cara dia telah merobeknya dari kehidupannya sendiri dan memanggilnya perlindungan. Pintu terbuka. Azri masuk tanpa mengetuk, satu keistimewaan yang diperoleh selama 10 tahun di sisi Imran, melalui rundingan di bilik-bilik yang suram, malam tanpa tidur, keputusan yang lelaki biasa tidak akan pernah perlu buat. Dia melihat alas cawan di tangan Imran dan tidak kelihatan terkejut, kerana itu bukan kali pertama, bukan kali ke-10 atau kali ke-100. "Tuan, ibu awak telefon," kata Azri seragam. "Dia mahu awak mengambil penerbangan lebih awal esok pagi." Imran tidak mendongak. Sebab, dia tidak mengatakannya, cuma ia penting dan dia mahu awak pulang segera. Imran kekal diam dengan mata tertumpu pada alas kawan itu. Azri berdiri dengan tangan bersilang, memerhati tuannya dengan kesabaran seseorang yang telah melihat terlalu banyak. Kemudian dia menghembus nafas perlahan, hampir tidak terdengar. "Sudah 5 tahun, Tuan," kata Azri. "Bukan menuduh, hanya keletihan. Jenis keletihan yang datang dari mengulangi ayat yang sama terlalu banyak kali, dan mengetahui bahawa jawapannya tidak akan pernah berubah. Awak patut lepaskannya." Imran akhirnya mendongak, mata kelabu kehijauan. Mata yang sama yang di seberang dunia seorang kanak-kanak berusia 4 tahun memilikinya di wajahnya, tanpa dia tahu, bertemu dengan mata Azri dengan kesedihan yang tenang. "Saya telah melepaskan segala-galanya dalam hidup saya, Azri," katanya dengan suara rendah dan perlahan. "Saya melepaskan impian saya untuk menjadi arkitek apabila ayahanda saya memberitahu saya untuk duduk di meja pengarah. Saya melepaskan hak untuk memilih hidup saya sendiri pada hari saya membawa nama Mansor. Saya malah melepaskan satu-satunya wanita yang pernah memandang saya dan tidak melihat wang, kuasa atau ketakutan." Pandangannya turun ke alas kawan. "Kecuali ini saya tidak boleh lepaskan.
Azri tidak berkata apa-apa lagi. Dia telah lama belajar bahawa beberapa pertempuran tidak sepatutnya dilawan, dan alas cawan dengan nama Alia adalah salah satunya. Imran bangun, menyimpan alas cawan itu di poket dalam jaketnya. Di sebelah kiri, di atas jantungnya, tepat di mana ia telah disimpan selama 5 tahun, melalui setiap mesyuarat lembaga, setiap makan malam rasmi, setiap malam panjang dalam kesunyian suite di London. Tempah penerbangan untuk esok pagi, kata Imran sambil melewati Azri ke almari dan mula mengemas beg. Azri mengangguk dan mengeluarkan teleponnya, tetapi sebelum dia berpaling, dia memandang sekali lagi ke arah tuannya. Ketua kartel jenayah paling berkuasa di pantai barat melipat baju ke dalam beg pakaian dengan tangan yang sama yang 12 jam sebelumnya telah meluluskan perjanjian $200 juta. Dan dia tertanya-tanya sama ada takdir sedang mempermainkan atau memulakan sesuatu apabila Puan Sri Zahara tiba-tiba memanggil anak lelakinya pulang pada malam yang sama, di mana dia sekali lagi duduk memandang kepingan kadbot yang lusuh itu. Imran tidak tahu. Dia tidak tahu bahawa di Kuala Lumpur, di sebuah pangsapuri kecil di Kerinci, seorang wanita juga berjaga, juga melihat gambar-gambar lama, juga mengira jam, dan tidak tahu bahawa dalam 12 jam masa lalu, yang telah cuba disemadikan selama 5 tahun, akan berdiri di ruang tamu keluarganya, dengan mata kelabu kehijauan, sama seperti miliknya di wajah seorang kanak-kanak berusia 4 tahun yang tidak pernah dia tahu wujud. Pagi itu Alia tidak memakai uniformnya. Dia berdiri di hadapan cermin kecil di bilik mandi di pangsapuri Kerincinya, meneliti wajahnya di bawah cahaya lampu pendar fluor yang berkelip-kelip. Kemudian dia menanggalkan uniform pembantu rumah yang dilipat rapi, yang telah ditinggalkannya di atas katil. Sebaliknya dia memilih gaun hitam sederhana, satu-satunya dalam almari pakaiannya yang bukan pakaian kerja, dibeli dengan diskaun di kedai pakaian terpakai 2 tahun sebelumnya untuk temu duga kerja yang tidak berjaya. Gaun itu lama, tetapi ia sesuai dengannya. Kain kapas lembut menyentuh tubuhnya, cukup formal untuk tidak merasa malu, cukup sederhana untuk tetap menjadi dirinya. Dia melepaskan rambutnya dan bukannya mengikatnya seperti yang dilakukannya setiap hari. Dia memandang dirinya di cermin sekali lagi, dan kemudian berundur. Jika dia perlu berhadapan dengan Imran bin Mansor, dia akan melakukannya sebagai Alia Ashford, bukan sebagai pembantu rumahnya. Bas pagi menjatuhkannya di Bukit Tungku pada pukul 7.45 pagi. Sebaik sahaja dia melintasi pintu pagar besi banglo itu, dia merasakan perbezaannya. Sebuah Audi hitam yang elegan diparkir di hadapan pintu masuk utama. Sebuah kereta yang tidak ada di situ 2 hari sebelumnya. Dia sudah pulang. Jantungnya berdebar kencang sehingga dia merasakannya di kerongkong. Dia berjalan lurus ke pintu utama dan bukannya pintu masuk kaki tangan. Kak Rosnah membuka pintu. Matanya berkelip sebentar melihat Alia dengan gaun hitam dan bukannya uniform. Tetapi dia tidak bertanya apa-apa, hanya menundukkan kepala dan berundur ke tepi, seolah-olah dia telah diberi amaran bahawa pagi itu tidak akan biasa. Alia melintasi ruang masuk marmar. Tumit rendahnya mengetuk lantai dengan gema yang berterusan. Dia melangkah menyusuri koridor yang telah dihafalnya dalam masa 2 hari, melewati lukisan minyak dan kandelier kristal, sehingga dia berhenti di hadapan pintu 2 daun kayu jati yang menuju ke ruang tamu utama. Dia mendengar suara di dalamnya, dalam dan seragam, suara seorang lelaki, dan seluruh tubuhnya menegang seolah-olah air sejuk telah dicurahkan ke belakangnya. Sudah 5 tahun dia tidak mendengar suara itu. 5 tahun dia sangka dia telah melupakannya, dia tidak. Alia, dia mengetuk. Masuklah, kata suara Puan Sri Zahara. Tenang tetapi tegang, seperti tali yang hampir putus. Dia menolak pintu untuk membukanya. Puan Sri Zahara sedang duduk di kerusi berlengan, yang dikenali di sebelah kiri perapian, belakangnya lurus, tangan diletakkan di pangkuan, jari-jari terjalin begitu erat sehingga buku jari menjadi putih. Dan di sebelah kanan perapian membelakangi pintu, terdapat seorang lelaki tinggi dengan sut kelabu. Sebelah tangan memegang secawan kopi, satu lagi menyeluk poket. Dia sedang mengatakan sesuatu kepada ibunya. Suaranya hangat dan tenang, suara seseorang yang baru pulang ke rumah dari perjalanan jauh, dan masih belum tahu bahawa rumah itu telah berubah sepenuhnya semasa ketiadaannya. Kemudian dia berpaling dan masa terhenti. Mata itu, pandangan yang tidak salah lagi, dan mengganggu yang tidak pernah dilupakannya. 5 tahun telah mengukir garis-garis yang lebih tajam di wajahnya, lebih keras, lebih letih, beberapa helai rambut perak awal di pelipisnya, rahang yang lebih ketat, seperti seorang lelaki yang terbiasa mengetap gigi semasa tidur. Tetapi matanya tidak berubah. Mata yang dia pandang setiap pagi selama 3 bulan.
Mata yang dia lihat setiap hari sejak itu di wajah anak perempuannya. Cawan kopi condong di tangan Imran, hampir jatuh. Dia menangkapnya tepat pada masanya, tetapi titisan gelap tumpah ke kulitnya membakar, dan dia seolah-olah tidak menyadarinya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, hanya matanya yang hidup, terbuka, berkelip dengan cepat, seolah-olah pikirannya enggan memproses apa yang ada di hadapannya. Alia, namanya keluar dari kerongkongnya serak, hampir tanpa suara. Tetapi seperti nafas yang dipaksa keluar dari kerongkong yang ketat, seolah-olah menyebut namanya telah meragut semua oksigen dari paru-parunya. Alia berdiri di situ dengan tangan di sisi, belakang lurus, mata tertumpu padanya. Dia telah bersedia untuk saat ini sepanjang malam. Dia telah berlatih apa yang akan dikatakannya, tetapi kini, berdiri di hadapannya secara fisikal, setiap perkataan yang dilatih pudar. Hanya kebenaran yang tinggal. "Hai, Rai," katanya lebih tenang daripada yang dia rasakan. Atau lebih tepat lagi, Imran bin Mansor, ketua kartel jenayah yang nama sebenarnya tidak pernah saya tahu. Imran meletakkan cawan kopi di atas mantel perapian. Tangannya menggeletar begitu kuat sehingga ia mengetuk marmar dengan bunyi kering. Dia memandang ibunya. Panik melintas di wajah lelaki paling berkuasa di pantai barat, dan pada saat itu dia kelihatan seperti seorang kanak-kanak yang tertangkap melakukan sesuatu yang salah. "Ibu," katanya, suaranya pecah di tengah jalan. "Apa yang sedang berlaku?" Puan Sri Zahara tidak bangun. Tidak bergerak, tidak mengubah posturnya, tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya memandang anaknya dengan mata seorang wanita yang telah bersedia untuk saat ini selama 2 hari. Dan kemudian dia berbicara. Suaranya tenang sehingga kejam. Tenang seperti seseorang yang membaca ramalan cuaca. Tenang seolah-olah apa yang akan dikatakannya tidak mempunyai kuasa untuk menghancurkan segala-galanya di dalam bilik itu. "Awak ada seorang anak perempuan, Imran. 4 tahun, namanya Maya." Kesunyian menyusul. Bukan jenis yang tidak selesa, bukan jenis yang termenung, tetapi kesunyian sebuah bilik selepas bom dilepaskan, dan sebelum ia menghempas ke tanah. Saat yang tergantung itu di mana semuanya masih utuh, namun semua orang tahu bahwa tiada apa-apa yang akan kekal sama. Imran memandang ibunya, kemudian Alia, dan kembali kepada ibunya. Mulutnya terbuka, tetapi tiada bunyi yang keluar. Tangan kanannya meraba-raba di belakangnya, sehingga dia menemui belakang kerusi berlengan berdekatan dan memegangnya. Jari-jari menjadi putih, darah hilang dari wajahnya begitu sepenuhnya, sehingga Alia dapat melihat urat biru samar di pelipisnya. Dan mata kelabu kehijauan itu yang 12 jam sebelumnya telah memandang Mayfair dengan kesepian yang biasa, kini terbuka luas dengan sesuatu yang jauh melebihi kejutan. Ia adalah kejutan, kejutan primitif yang membuatkan badan lupa bagaimana berfungsi. Anak perempuan. Imran mengulangi 2 suku kata, itu jatuh dari mulutnya seperti batu. 4 tahun. Puan Sri Zahara mengangguk sekali. Tegas. "Wanita di hadapan awak adalah ibu kepada budak itu. Dia datang ke sini untuk bekerja. Dia mengenali potret awak di dinding, dan saya telah menghabiskan 2 hari terakhir untuk mengesahkan segala-galanya. Semuanya sepadan." Imran berpaling ke arah Alia. Matanya mencari penolakan di wajahnya. Mungkin tanda bahwa ini adalah satu kesilapan yang kejam. Alia tidak memberikannya. Dia berdiri tegak, dengan tangan di sisi dan mula bercakap. Ringkas, dingin, tiada air mata, tiada gegaran, tiada rayuan untuk belas kasihan. 6 minggu selepas awak menghilang, saya dapati saya mengandung, katanya. Saya mencari awak. Nombor telepon terputus talian. Tiada sesiapa di kafe yang mengenali awak. Saya ada nama palsu dan kenangan. Saya bersalin sendirian di Hospital Kuala Lumpur. Tiada sesiapa yang memegang tangan saya di bilik bersalin. Dia berhenti, bukan kerana emosi, tetapi untuk menarik nafas. Saya membesarkan Maya sendirian sejak hari pertama. Saya bekerja 2 shift sehari. Ada bulan-bulan di mana saya tidak mampu membeli susu formula. Jadi saya melangkau makan untuk memastikan dia cukup makan. Apabila Maya berusia 8 bulan, dia demam panas 40 darjah. Pada tengah malam, saya berlari 6 blok tanpa alas kaki ke unit kecemasan kerana saya tidak cukup wang di dalam dompet untuk teksi. Pada bulan Desember, setiap ayat adalah seperti bilah pisau dan Alia mengetahuinya. Namun, dia tidak cuba menyakiti. Dia hanya menyatakan fakta, dan fakta-fakta itu cukup kejam. Saya tidak datang ke sini mencari awak. Dia mengakhiri dengan seragam. Saya tidak tahu siapa awak sehingga saya melihat potret itu. Saya datang kerana gaji 3 kali ganda lebih tinggi daripada di kafe, dan anak saya perlu makan. Itu sahaja. Imran telah terduduk di kerusi berlengan pada suatu ketika, siku di lutut, tangan memegang kepalanya. Belakangnya melengkung ke hadapan.
Bahunya menggeletar lemah, dan apabila dia mengangkat wajahnya, mata kelabu kehijauan itu merah, lembab, tiada air mata yang jatuh. Tetapi semuanya menunggu di situ. Saya tidak tahu, katanya dengan suara yang pecah. Alia, saya bersumpah saya tidak tahu. Jika awak tahu, apa yang akan awak lakukan? Tanya Alia, bukan dengan kepahitan, tetapi benar-benar bertanya. Imran mengeluh, kemudian menunduk memandang tangannya seolah-olah jawaban itu mungkin terukir di telapak tangannya. Kemudian dia bercakap, ayahanda saya mengetahui tentang kita. Dia memulakan dengan merendahkan suaranya, menjadi lebih berat seperti seorang lelaki yang membuka keranda yang telah disemadikan selama 5 tahun. Tan Sri Mansor tidak bertoleransi terhadap kejutan. Dia menyuruh orang mengikut awak. Dia tahu segalanya, di mana awak tinggal, di mana awak bekerja, bila awak keluar dan balik. Kemudian dia memanggil saya ke pejabatnya. Imran menelan liur. Dia menyuruh saya mengakhirinya serta-merta. Saya menolak. Keesokan harinya awak dipecat dari Cafe Ros. Alia terkejut. Dia mengingati pagi itu pemilik memanggilnya ke dapur belakang, tidak dapat memandangnya, mengatakan ada pengurangan kaki tangan. Suaranya tidak stabil dan dia telah mempercayainya. Dia fikir dia hanyalah nama malang seterusnya dalam senarai. Ayahanda saya membeli seluruh bangunan di mana kafe itu berada. Imran meneruskan, setiap perkataan dipaksa keluar melalui gigi yang diketap, hanya untuk memaksa awak pergi. Dan dia berkata kepada saya, ini hanya langkah pertama. Jika awak tidak mematuhi, langkah seterusnya tidak akan begitu sopan. Saya kenal ayahanda saya, Alia. Dia tidak membuat ugutan sia-sia. Dia mempunyai kuasa, cara, dan kekejaman untuk melaksanakannya. Suaranya pecah sepenuhnya dalam ayat seterusnya. Saya pergi karena saya takut dia akan menyakiti awak. Saya fikir jika saya menghilang, dia akan membiarkan awak sendirian. Saya fikir itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi awak. Puan Sri Zahara kemudian bercakap, suaranya rendah dan berat. Tan Sri Mansor adalah seorang lelaki dari zaman lain. Katanya memandang ke arah tingkap di mana cahaya pagi membanjiri. Bagi dia darah adalah segalanya, status adalah segalanya. Saya bukan mencari alasan untuk suami saya. Saya hanya mahu awak faham bahwa keputusan Imran tidak dibuat dalam keadaan biasa. Alia mendengar. Dia mendengar setiap perkataan, menyerap setiap butiran, dan di dalamnya dua arus mengalir selari seperti sungai yang tidak akan pernah bergabung. Satu adalah kemarahan. Kemarahan yang telah ditanggungnya selama 5 tahun. Kemarahan terhadap lelaki yang menghilang dan meninggalkannya sendirian. Yang lain adalah pemahaman. Pemahaman yang menyakitkan bahwa dia tidak pergi karena dia berhenti mencintainya, tetapi karena dia terlalu mencintainya dan terlalu takut. Dan pemahaman itu lebih menyakitkan daripada kemarahan yang pernah ada. Awak tidak memberi saya hak untuk memilih, kata Alia, dan kini suaranya menggeletar, benar-benar menggeletar, karena kemarahan dan pemahaman sedang menghancurkannya. Awak memutuskan untuk saya bahwa saya memerlukan perlindungan melalui pengabaian. Awak fikir awak mulia berkorban, tetapi awak tahu apa yang pengorbanan awak lakukan kepada saya, kepada anak awak. Imran tidak menjawab. Dia hanya memandangnya dengan mata kelabu kehijauan yang dipenuhi penyesalan. Bukan penyesalan dangkal seseorang yang terperangkap, tetapi jenis yang menghakis dari dalam. Jenis yang telah hidup bersamanya setiap hari dan setiap malam di Sweet London itu di sebelah alas kawan dengan namanya Maya. Namanya pecah menjadi 2 ketika keluar daripadanya. Bolehkah saya melihatnya? Alia menelitinya lama. Dia meneliti mata kelabu kehijauan yang basah itu, sama dengan mata yang memandangnya setiap pagi dari wajah anak perempuannya dan bertanya apa untuk sarapan. Dia meneliti tangan yang menggeletar ketua kartel jenayah paling berkuasa di pantai barat. Dia meneliti lelaki yang telah mematahkan hatinya dan pada masa yang sama telah memberinya hadiah paling berharga dalam hidupnya. Ya, kata Alia, tetapi jika awak menghilang lagi, Imran bin Mansor, siapapun awak, seberapa berkuasa pun awak, saya bersumpah awak tidak akan mendapat peluang ketiga. Imran memandu dengan pandangan lurus ke hadapan. Tangannya mencengkam stereng begitu erat sehingga buku jarinya pucat. Alia duduk di tempat duduk penumpang dengan tangan di pangkuan memandang keluar tingkap. Kedua-duanya tidak bercakap. Kuala Lumpur berlalu di hadapan mereka. Dari jalan-jalan bata di Bukit Tungku ke jalan-jalan lebar di pusat bandar. Dan kemudian secara beransur-ansur ke kejiranan yang lebih lama, lebih kelabu, lebih jujur. 10 menit berlalu tanpa apa-apa selain bunyi enjin dan hon yang jauh. 10 menit di mana setiap saat terasa berat seperti plumbum. Setiap satu sendirian dengan badai pribadi. Alia memecah kesunyian terlebih dahulu, bukan kerana dia mahu, tetapi kerana kesunyian itu sedang memakan mereka berdua. Dia suka melukis, katanya perlahan.
masih memandang melalui tingkap. Seperti awak, Imran memandangnya buat kali pertama sejak mereka masuk ke dalam kereta. Seperti saya, awak tidak tahu, jawab Alia. Tetapi Maya melukis rumah sepanjang hari, pelbagai jenis. Rumah dengan taman, rumah dengan cerobong asap, rumah dengan balkoni yang dipenuhi bunga. Dia melukis rumah begitu kerap sehingga guru prasekolahnya pernah bertanya sama ada ibunya seorang arsitek. Dia berhenti. Dia melukis rumah seolah-olah dia sedang mencari tempat untuk dia berada dan belum menemuinya. Imran tidak berkata apa-apa. Dia kembali memandang jalan, tetapi Alia melihat rahangnya mengencang. Otot berdenyut di bawah kulit. Apabila Audi membelok ke jalan Maple, ia memperlahankan kelajuan. Dia memandang melalui cermin depan bangunan itu. Pagar besi berkarat, tangga konkrit yang retak, dinding luar yang comot dengan grafiti, tali ampaian tergantung antara balkoni tingkat 4. Disinilah anak perempuannya tinggal. Disinilah, semasa dia duduk di sebuah suite di The Majestic, Maya tidur di sebuah pangsapuri kecil berkongsi katil dengan ibunya, memeluk patung beruang lusuh bernama Biskuit. Saya tidak merasa kasihan, kata Imran perlahan sambil mematikan enjin dengan mata masih memandang bangunan itu. Saya merasa malu. Alia tidak menjawab. Dia membuka pintu kereta dan keluar. Imran ikut. Mereka menaiki 3 tingkat tangga dalam diam, melewati lampu koridor yang berkelip-kelip, plaster yang mengelupas, bau masakan goreng yang keluar dari sebuah pangsapuri di tingkat 2. Imran tidak mengeluh, tidak gentar. Dia hanya memerhati, matanya menangkap setiap butiran, mengira setiap kekurangan yang ditanggung anak perempuannya selama 4 tahun kerana keputusannya. Alia mengetuk pintu pangsapuri Makcik Salmah. Ia terbuka dan sebelum Alia sempat bercakap, sekumpulan rambut coklat kecil meluru ke hadapan. Mama, Maya melingkari lengannya di kaki ibunya dengan wajah terangkat, mata kelabu kehijauan bersinar. Kemudian dia melihat Imran, dia terdiam, menyengatkan kepalanya ke satu sisi, sama seperti Imran menyengatkan kepalanya ketika menilai situasi, sama seperti dia menyengatkannya ketika memandang Puan Sri Zahara. Dan pandangan ingin tahunya bergerak dari kasut kulitnya yang berkilat ke wajahnya, berhenti di matanya, mata. 2 pasang pandangan yang sama bertemu, sebuah cermin yang memantulkan 2 dunia. Kemudian Maya bersembunyi di belakang kaki ibunya, memeluk erat beruang bermata sebelah itu. Mama, dia berbisik, Maya tak suka orang asing. Alia meletakkan tangan di kepala anak perempuannya. Tak apa sayang. Dia memandang Imran, dan dia faham. Dia berundur selangkah, kemudian selangkah lagi, memberi ruang kepada kanak-kanak itu. Dia tidak marah ke hadapan. Tidak membongkok untuk memaksa perbualan. Dia tidak melakukan apa yang seorang dewasa yang tidak sabar mungkin lakukan. Dia hanya berdiri di situ dan menunggu. Di ruang tamu Makcik Salmah terdapat sebuah meja, melukis kecil di sudut. Maya kembali ke tempat duduknya yang biasa, mengeluarkan pensil krayonnya dan mula melukis, mengabaikan Imran seolah-olah dia tidak wujud. Imran memandang Alia. Dia menggelengkan kepala perlahan. Ingin mengatakan jangan tekan. Dia mengangguk dan kemudian melakukan sesuatu yang Alia tidak jangkakan. Dia menarik sebuah kerusi kecil, duduk di meja di sebelah Maya, mengambil sehelai kertas kosong dan beberapa pensil krayon dan mula melukis. Dia tidak bercakap, tidak memandangnya, hanya melukis. Sebuah rumah, garis bersih, perkadaran seimbang, sebuah anjung dengan tiang, tingkap lebar, tangga naik. Dia melukis dengan pensil krayon di atas kertas putih seorang ketua kartel jenayah yang duduk di kerusi plastik kecil di sebuah pangsapuri di Kerinci, melakar rumah paling indah yang boleh dicapai oleh pensil krayon. Maya mengerling, cuba mengabaikannya, tetapi rasa ingin tahu seorang kanak-kanak berusia 4 tahun mengatasi kehati-hatian. Dia memandang berulang kali, kemudian berhenti berpura-pura dan memandangnya secara terang-terangan. Rumah siapa yang awak lukis? Dia bertanya, masih curiga, tetapi tertarik. Imran mendongak perlahan. Belum tahu lagi, saya cuma suka melukis rumah. Saya pun suka melukis rumah, kata Maya. Dan jambatan pertama antara bapa dan anak, ringan seperti nafas, mempunyai berat lebih daripada mana-mana kontrak yang pernah ditandatangani Imran. Dia menarik kerusinya sedikit lagi dan kemudian sedikit lagi. Dia membuka buku lakaran Maya, membalik ke halaman dan meletakkannya di antara mereka. 3 figura berpegangan tangan Mama Maya. Dan figura ketiga berdiri sedikit terasing, dilukis kasar dengan rambut pendek. Siapa ini? Tanya Imran dengan suara hampir tidak terdengar. Itu ayah saya, jawab Maya dengan serius. Mama kata ayah pergi jauh sangat, tapi saya tetap lukis ayah. Imran memalingkan wajahnya. Bahunya menggeletar jelas dan Alia, berdiri di sudut melihatnya mengangkat tangan cepat ke mata seolah-olah mengelap peluh.
Tetapi itu bukan peluh. Ketua kartel jenayah paling dingin di pantai barat sedang menangis kerana lukisan pensil krayon yang dibuat oleh seorang kanak-kanak berusia 4 tahun. Kemudian Maya menambah perlahan dengan kejujuran brutal yang hanya dimiliki kanak-kanak. Tommy ada ayah, Maya ada ayah, semua orang ada ayah. Dia memandang lukisan itu. Saya tak ada. Kesunyian menyelubungi, cukup berat untuk menyesakkan. Dan kemudian Maya melakukan sesuatu yang tidak dijangka sesiapa. Dia menanggalkan lukisan itu dari buku notanya dengan berhati-hati, melicinkannya di atas meja dan menghulurkannya kepada Imran dengan kedua-dua tangannya. Untuk awak, katanya dengan serius, sebab awak nampak sedih. Imran mengambil kertas itu dengan kedua-dua tangannya, tangan yang telah menandatangani kontrak berjuta-juta dolar, yang telah mencengkam dalam rundingan hidup dan mati, yang telah memikul kuasa sebuah empayar gelap. Kini memegang kertas krayon nipis, seolah-olah itu adalah benda paling rapuh dan berharga yang pernah disentuhnya. Terima kasih, katanya. Dan suaranya pecah sepenuhnya dalam dua perkataan itu. Ini adalah perkara paling indah yang pernah diberikan oleh sesiapa kepada saya. Dalam perjalanan pulang di Audi hitam, lukisan itu terletak di pangkuan Imran. Dia tidak berkata apa-apa selama 5 menit penuh. Alia juga kekal diam, memberinya ruang yang dia tahu dia perlukan. Kemudian Imran bercakap, suaranya rendah dan tegas, tidak lagi pecah, tetapi disatukan oleh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih keras daripada keluli, lebih mendalam daripada penyesalan. Saya telah kehilangan 4 tahun, katanya dengan mata tertumpu pada jalan. Tidak akan saya bazirkan sehari pun lagi. Imran menepati janjinya, dia kembali keesokan harinya dan keesokan harinya dan keesokan harinya. Sebulan berlalu dan Imran bin Mansor tidak terlepas satu pun lawatan. Dia tidak tiba lewat walau seminit pun, walaupun ia bermakna meninggalkan mesyuarat lembaga separuh jalan, menangguhkan panggilan transatlantik dengan rakan kongsi di London, atau memandu melalui Kuala Lumpur pada waktu puncak, hanya untuk tiba di Pangsapuri Kerinci pada pukul 4 petang, seperti yang dijanjikan. Pada mulanya, Maya masih memanggilnya Pak Cik Imran dan menjaga jarak tepat 1 lengan di antara mereka, sentiasa dengan biskuit tersepit di tengah sebagai perisai. Tetapi kanak-kanak mempunyai cara mereka sendiri untuk mengukur keikhlasan, dan alat mereka lebih tepat daripada apa sahaja yang dicipta orang dewasa. Maya mengukur dengan kesabaran dengan cara Imran tidak pernah memaksanya bercakap apabila dia mahu senyap, dengan bagaimana dia sentiasa duduk di lantai, dan bukannya dikerusi agar matanya berada pada paras yang sama, dengan bagaimana dia mengingati bahawa dia lebih suka pensil krayon ungu daripada biru, dan biskuit memerlukan tempat duduknya sendiri apabila biskuit dihidangkan. Secara beransur-ansur, jarak 1 lengan semakin singkat, patung lusuh itu berhenti menjadi penghalang dan menjadi rakan kongsi. Kemudian pada suatu petang Selasa, Imran sedang duduk bersila di atas karpet lusuh di Pangsapuri Kerinci, dengan sut berharga Rm15.000, di hadapan Maya dalam set teh mainan plastik. Tetamu kehormat yang senyap menduduki tempat duduknya, secawan plastik merah jambu diletakkan di hadapan beruang itu. Maya menghidangkan teh olok-olok ke dalam cawan Imran dengan kesungguhan seorang tuan rumah yang sebenar. Ini teh awak, katanya, tanpa gula sebab awak kata awak tak suka gula. Imran menghirup dari cawan plastik merah jambu itu dengan ekspresi serius yang sama yang dipakainya semasa menandatangani kontrak di hadapan lembaga pengarah. Memang sedap, katanya. Awak buat lagi sedap daripada Azri. Maya ketawa terbahak-bahak dengan lesung pipit yang dalam dan bersinar, dan Alia berdiri di ambang dapur, memegang cawan kopinya, menggigit bibirnya dengan kuat untuk menahan apa yang naik di dadanya. Dan kemudian hari itu tiba. Tiada apa-apa yang luar biasa, hanya satu petang Sabtu biasa. Imran membawa Maya dan Alia ke pasar raya, kerana Maya berkeras mahukan bijirin coklat yang Mama tidak pernah beli kerana terlalu mahal. Mereka berjalan menyusuri lorong. Maya duduk di troli dengan kaki terbuai, matanya meneliti rak-rak berwarna-warni. Dia melihat kotak bijirin di rak atas, yang dengan arnab kartun yang dia suka, diletakkan di luar jangkauan dia dan Alia. Tanpa berfikir, tanpa ragu-ragu, tanpa henti, Maya berpaling ke arah lelaki yang lebih tinggi yang paling dekat dengannya dan berkata, "Ayah, tolong capai itu." Imran terhenti di tengah-tengah lorong. Tangannya sudah terangkat, jari-jari menyentuh kotak, dan ia kekal tergantung di situ seperti patung, terganggu di tengah-tengah pergerakan. Matanya serta-merta berair, begitu cepat sehingga Alia tahu dia tidak mempunyai masa untuk bersedia, untuk membina dinding, untuk memakai topeng ketua kartel jenayah. Dia berdiri di sebuah pasar raya yang sesak, memegang sekotak bijirin dengan arnab dengan mata merah, dan perkataan ayah bergema di fikirannya seperti loceng
yang dia tidak tahu dia telah menunggu seumur hidup untuk mendengarnya. "Ayah," ulang Maya, keliru dengan ketidakgerakannya. "Maya nak tuh." Imran menelan liur, berkedip dan meletakkan kotak itu di troli. "Ini dia, Putri," katanya. Suaranya sedikit menggeletar, tetapi senyumannya paling lebar yang pernah Alia lihat. Di banglo di Bukit Tungku, Puan Sri Zahara sedang berubah dengan caranya sendiri. Setiap hujung minggu, Maya dibawa ke estet dan matriark berhati keluli itu, yang telah memerintah sebuah empayar gelap bersama suaminya selama 40 tahun, kini duduk di lantai ruang tamu bermain anak patung dengan cucunya. Dia mengajar Maya membentuk tanah liat. Dia menceritakan kisah-kisah Imran semasa kecil, dan buat pertama kali dalam beberapa tahun gelak, tawa kanak-kanak bergema di bilik-bilik yang telah lama hanya dipenuhi kesunyian berat kuasa dan rahsia. Azri perasan perubahan itu sebelum orang lain. Suatu petang, semasa Imran keluar dari Pangsapuri Kerinci, selepas membacakan cerita tidur kepada Maya, Azri menunggu di sebelah kereta dan memerhati tuannya mendekat dengan senyuman yang kekal di bibirnya. "Awak berbeza, Tuan," kata Azri. Imran memandangnya. "Bagaimana?" "Awak tersenyum," jawab Azri. "Bukan menuduh, tetapi hampir terpegun. Saya sudah 10 tahun bekerja untuk awak. Saya tidak pernah melihat awak tersenyum begitu." Imran tidak menjawab, tetapi dia tahu Azri betul. Dia mula menolak mesyuarat-mesyuarat tertentu, jenis yang tidak disenaraikan dalam kalender rasmi, jenis yang diadakan di restoran bawah tanah, atau di belakang kelab-kelab jenis yang sebelum ini tidak pernah terlepas. Dia mula memindahkan tanggung jawab satu persatu, seperti seorang lelaki yang membuka menara yang telah dibinanya selama 15 tahun, merobohkannya dari atas dengan berhati-hati, perlahan-lahan tetapi dengan pasti. Dan di peti sejuk di Pangsapuri Kerinci, di tempat paling mulia, lukisan Maya yang terbaru dilekatkan dengan magnet berbentuk bunga. 3 figura berpegangan tangan, Mama di sebelah kiri, Maya di tengah dan Ayah. Buat pertama kali ia tidak lagi berdiri di sudut jauh. Bukan lagi bayangan samar yang dilakar di tepi halaman. Ayah berdiri di sebelah mereka, memegang tangan anak perempuannya, memegang tangan Mama, besar, jelas dan hadir, diwarnai dengan pensil krayon paling hitam di dalam kotak, seolah-olah Maya ingin memastikan bahwa kali ini Ayah tidak akan pudar. Ide berkelah adalah dari Imran. Dia mencadangkannya pada suatu malam Jumaat semasa mereka bertiga duduk di lantai Pangsapuri Kerinci, makan pizza kerana meja terlalu kecil untuk 3 orang, dan Maya mengumumkan bahwa ia adalah parti pizza terbaik dalam hidupnya, walaupun ia sebenarnya hanya sekotak dari kedai sudut. "Cuaca akan baik esok," kata Imran memandang Alia. "Tasik Titiwangsa, kami bertiga, jika awak setuju." Alia teragak agak seketika. Ia akan menjadi kali pertama mereka keluar bersama sebagai sebuah keluarga, bukan dalam keselamatan Pangsapuri yang biasa, bukan di dalam kawasan banglo yang dilindungi, tetapi di dunia nyata di mana sesiapa sahaja boleh melihat mereka dan menganggap mereka biasa. "Setuju," katanya. Pada pagi Sabtu, Audi hitam itu keluar dari Kuala Lumpur menuju ke barat. Maya duduk di kerusi kereta yang dibeli Imran minggu sebelumnya dengan biskuit di pangkuannya, bercakap tanpa henti. Dia menceritakan tentang Tommy di Tadika, yang telah kehilangan gigi susunya, tentang Cikgu Teresa mengajarnya melukis rama-rama dengan jari, tentang bagaimana Makcik Salma sedang mengait topi bulu untuk biskuit, kerana musim sejuk akan tiba dan beruang juga merasa sejuk. Ayah Imran memandu memandang cermin pandang belakang untuk memerhati anak perempuannya, menjawab setiap soalan, mengangguk di mana dia patut mengangguk, berpura-pura terkejut di mana kejutan diperlukan. Dan Alia duduk di tempat duduk penumpang, memerhati mereka berdua melalui cermin yang sama itu, merasakan sesuatu yang hangat merebak di dadanya, yang dia tidak berani menamakan. Kemudian, di tengah-tengah cerita rama-rama, Maya tiba-tiba bertanya, dengan begitu santai seolah-olah dia bertanya tentang cuaca. "Ayah, kenapa Ayah tak bersama Mama dari awal?" Kesunyian menyelubungi kereta seperti selimut berat. Alia berhenti bernafas. Jari-jarinya mencengkam tempat duduk. Di cermin dia melihat tangan Imran mengencang di stereng. Rahangnya mengetat, tetapi dia tidak mengelak soalan itu. Dia tidak mengubah topik. Dia tidak berkata, "Awak akan faham apabila awak besar," seperti yang akan dilakukan oleh begitu banyak orang dewasa. "Kerana Ayah melakukan sesuatu yang sangat buruk," kata Imran perlahan dengan berhati-hati, seperti seorang lelaki yang melangkah di atas ais nipis. "Ayah fikir pergi akan melindungi Mama, tetapi sebaliknya ia membuat Mama sedih, dan Ayah kehilangan banyak masa dengan awak." Maya terdiam beberapa saat, memproses dengan cara yang hanya seorang kanak-kanak berusia 4 tahun boleh, dan kemudian dia berkata, "Tapi Ayah ada di sini sekarang." "Ya,"
jawab Imran dengan suara padat. Ayah ada di sini sekarang. Ayah tak akan pergi lagi kan? Tidak akan. Janji kelingking. Imran memandang cermin pandang belakang. Maya telah mengangkat jari kelingking kecilnya dengan serius, seolah-olah ini adalah ritual paling suci di dunia. Dia menghulurkan tangan kanannya ke belakang, dan jari kecilnya terjalin dengan jari kelingkingnya. Jarinya yang lebih besar dan kasar membalut jari kecilnya dengan kelembutan yang hanya diberikan seorang bapa kepada anak perempuannya. Janji kelingking, kata Imran. Tasik Titiwangsa pada pagi musim luruh itu begitu indah sehingga kelihatan tidak nyata. Tasik itu terhampar tenang, memantulkan langit biru dan pepohon yang berubah dari hijau ke emasan dan merah menyala. Udara segar dan bersih, dengan aroma daun basah dan tanah. Mereka menghamparkan selimut kepingan kain Makcik Salmah di bawah pokok oak tua berhampiran tepi tasik dan mengatur makanan yang dibeli Imran dari kedai deli di sepanjang jalan. Sandwich, buah-buahan, jus, dan sekotak biskut yang Maya berkeras untuk bawa kerana ini yang Nenek Zaharah bagi Maya yang terbaik. Selepas makan, Maya mengeluarkan set cat air yang dihadiahkan Imran minggu sebelumnya dan duduk di tepi selimut melukis tasik. Dia bekerja dengan teliti, dengan kepala tunduk. Lidah sedikit terkeluar dalam konsentrasi, sementara kedua-dua orang dewasa bersandar pada batang pokok oak dengan bahu rapat, tetapi tidak bersentuhan, memerhatikannya. Alia, kata Imran, ia tidak lagi seperti ayah bercakap dengan anak perempuannya, tetapi seorang lelaki bercakap dengan wanita yang dicintainya, rendah dan sedikit menggeletar. Saya mahukan peluang kedua. Alia tidak memandangnya. Dia memerhati Maya mencampurkan biru dan putih untuk menangkap air. Bukan hanya untuk Maya, Imran meneruskan, walaupun dia adalah sebab paling penting, tetapi untuk kita, kerana apa yang ada di antara kita, tidak pernah berakhir sepenuhnya. Dia berhenti dan kemudian menambah lebih perlahan, hampir kepada dirinya sendiri. 5 tahun Alia, 5 tahun. Saya menyimpan alas cawan dengan nama awak di poket dalam saya membawanya dari Kuala Lumpur ke London. Saya meletakkannya di sebelah katil saya setiap malam. Azri kata saya gila. Dia mengukir senyuman separuh yang sedih. Mungkin saya gila, tetapi saya bertemu ramai orang dalam 5 tahun itu, dan tiada seorang pun, tidak seorang pun, adalah awak. Alia akhirnya berpaling untuk memandangnya. Mata kelabu kehijauan bertemu dengan matanya dengan kejujuran telanjang, tanpa perisai ketua kartel jenayah, tanpa dinding kubu. Hanya lelaki yang dicintainya 5 tahun yang lalu, duduk di bawah pokok oak di tepi tasik, meminta peluang. Saya takut, katanya dengan lebih jujur daripada yang pernah diucapkannya. Saya takut dengan dunia awak, Imran. Ia berbahaya. Ia memisahkan saya dari awak sekali. Ia boleh melakukannya lagi atau lebih teruk ia boleh mencapai Maya. Imran tidak membantah, tidak menjanjikan jaminan besar, tidak menawarkan penghiburan kosong. Dia hanya berkata, jangan percaya kata-kata saya, perhatikan tindakan saya. Saya akan menunjukkannya kepada awak setiap hari. Sebelum Alia sempat menjawab, Maya berlari ke arah mereka, memegang lukisannya yang masih basah dengan mata bersinar. Tengok! Dia menjerit mengangkatnya di antara mereka. Sebuah tasik biru, pepohon merah dan keemasan, dan di tengah-tengah 3 figura berdiri, bersebelahan di tepi tasik, bukan lukisan lama 3 orang berpegangan tangan dengan ayah jauh di sudut. Kali ini ketiga-tiga mereka berdiri bahu-membahu, dan di atas kepala mereka dengan huruf-huruf kekok yang Maya baru belajar menulis perkataan keluarga. Alia memandang lukisan itu, kemudian ke Maya, kemudian ke Imran dan meletakkan tangannya di atas tangannya, perlahan, lembut, tetapi dengan pasti. Kali pertama dalam 5 tahun dia mencarinya. Selangkah demi selangkah, dia berbisik dengan tegas walaupun lembut, tapi bersama. Imran membalikan tangannya ke atas, menyatukan jari-jarinya dengan jari Alia, dan mereka duduk di bawah pokok oak, melihat Maya berlari ke tasik, mengejar seekor rama-rama akhir musim luruh. Lukisan yang menandakan keluarga terletak di antara mereka di atas selimut kepingan kain. Dalam perjalanan pulang, Maya tertidur di tempat duduk belakang dengan biskuit di bawah dagunya. Bibir sedikit terbuka, bernafas lembut dan seragam. Audi itu meluncur di lebuh raya ketika Kuala Lumpur muncul di ufuk dalam senja ungu dan merah. Tangan Alia dan Imran kekal berjalinan di atas twill gear. Tiada siapa yang bercakap, tiada keperluan. Buat pertama kali dalam 5 tahun, kesunyian di antara mereka bukanlah kesunyian kehilangan, kemarahan atau kesepian, tetapi kesunyian kedamaian, kesunyian 2 orang yang akhirnya menemui jalan pulang antara satu sama lain. Seminggu selepas berkelah, semuanya begitu indah, sehingga Alia mula merasa takut.
Bukan ketakutan lama akan kekurangan atau kesepian yang telah dia biasakan, tetapi ketakutan akan kebahagiaan. Takut kerana setiap pagi Maya berlari ke pintu apabila mendengar loceng menjerit, "Ayah," dan meluru ke kaki Imran seperti peluru kecil. Senyumannya begitu lebar sehingga Alia tahu jika ia pernah diambil, ia akan mematahkan Maya dengan cara yang 4 tahun tanpa bapa tidak pernah lakukan. Kerana kali ini dia tahu apa yang akan dia hilang. Takut kerana setiap pagi Alia menyediakan kopi untuk Imran. Kopi O tanpa gula, meletakkan cawan di meja dapur kecil, dan dia meneguk pertama dan memandangnya dengan mata kelabu kehijauan itu yang pernah memerangkapnya 5 tahun yang lalu, dan dia tahu dia jatuh cinta lagi. Takut kerana Puan Sri Zahara, matriark berhati keluli, menjemput mereka bertiga makan malam di ruang makan utama banglo di Bukit Tungku. Bukan di rumah tamu, bukan di sudut pribadi yang tersembunyi, tetapi di meja utama di mana semua makan malam penting keluarga Mansor telah diadakan selama setengah abad. Maya duduk di kerusi bayi yang dibeli Puan Sri Zahara khas dengan biskuit menduduki tempat duduk di sebelahnya kerana dia berkeras bahawa beruang itu juga memerlukan tempat dan Puan Sri Zahara tidak membantah sepatah pun. Ia adalah penerimaan yang lebih jelas daripada mana-mana pernyataan rasmi. Semuanya indah dan Alia takut kerana hidupnya telah mengajarnya bahawa keindahan tidak pernah kekal. Kemudian dia melihat van itu. Kali pertama adalah pada hari Selasa apabila dia menjemput Maya dari Tadika Nur Kasih. Sebuah van hitam bertinted diparkir di seberang jalan kira-kira 30 meter dari pintu. Alia tidak mengendahkannya pada mulanya. Kuala Lumpur penuh dengan van hitam bertinted, tetapi pada hari Khamis, apabila ia datang lagi, van yang sama ada di situ. Kedudukan yang sama, nombor plat yang sama, dan kali ini pemandu menurunkan tingkap sedikit. Cukup untuk Alia melihat wajah seorang lelaki memandang ke arah pintu Tadika, di mana Maya berlari keluar, memeluk patung kesayangannya. Alia menggenggam tangan anak perempuannya lebih erat, berjalan lebih cepat dengan jantung berdebar kencang. Mungkin dia hanya membayangkan, mungkin itu hanya bapa lain yang menunggu, tetapi naluri survival yang disempurnakan oleh 27 tahun tanpa jaring keselamatan menjerit kepadanya bahawa sesuatu tidak kena. Malam itu, Makcik Salmah mengetuk pintu Pangsapuri. Senyuman ramah yang Alia biasa lihat di wajah jiran berusia 68 tahun itu telah hilang, digantikan dengan kebimbangan. "Ada orang datang bertanya hari ini," kata Makcik Salmah perlahan. "Semasa awak di tempat kerja, seorang lelaki bersut dengan rambut disisir rapi, sangat sopan, tetapi jenis kesopanan palsu. Dia bertanya, di mana budak itu belajar, pukul berapa awak menjemputnya jika orang lain pernah melakukannya." Darah hilang dari wajah Alia. "Apa yang Makcik katakan?" Saya kata saya tidak tahu," jawab Makcik Salmah dengan mata tajam. "Saya sudah cukup lama hidup untuk tahu bila tidak menjawab soalan orang asing." Alia mengunci pintu, memeriksa 2 kali, melihat ke dalam bilik tidur, di mana Maya tidur dengan biskuit, kemudian mengeluarkan teleponnya dan menelepon Imran. Dia tiba dalam 15 menit, tetapi lelaki yang masuk ke Pangsapuri Kerinci malam itu bukan ayah Imran. Bukan lelaki yang duduk di lantai menghirup teh olok-olok dari cawan plastik merah jambu. Lelaki ini berbeza, wajah dingin, rahang ketat, mata kelabu kehijauan mengeras seperti keluli yang ditempa api. Ini adalah Imran bin Mansor, sang ketua, lelaki yang seluruh pantai barat tahu tidak boleh dilangkahi. Dia mendengar apabila Alia menceritakan setiap butiran. Van itu, lelaki itu menyoal Makcik Salmah, kemudian dia membuat satu panggilan kepada Azri. "Periksa, van hitam bertinted berhampiran Tadika Nur Kasih di Adams. Saya akan hantar nombor plat dan ketahui siapa yang bertanya tentang anak saya." Suaranya tidak nyaring, tetapi setiap perkataan membawa sesuatu yang membuat Alia menggeletar. Bukan takut kepadanya, tetapi takut kepada dunia yang dia miliki. Sebuah dunia yang kini menghulurkan tangan kotor ke arah anak perempuannya. Jawaban tiba sebelum tengah malam. Azri menelepon balik dengan nada terkawal. Orang-orang Datuk Seri Karim, seorang saingan dari Kuala Lumpur yang cuba menekan Imran untuk wilayah. Mereka mendapati bahawa Imran mempunyai seorang anak perempuan dan bekas kekasih, kelemahan, pengaruh, seorang kanak-kanak berusia 4 tahun dan seorang anak yatim dari Kerinci tanpa perlindungan, sempurna untuk dieksploitasi. Alia mendengar Imran bercakap dengan Azri melalui telefon. Mendengar istilah yang dia tidak faham, tetapi cukup faham untuk tahu bahawa anak perempuannya telah menjadi buah catur di atas papan antara ketua-ketua kartel jenayah, dan kemarahan tumbuh dalam dirinya lebih kuat daripada apa-apa ketakutan. "Ini," kata Alia dengan suara menggeletar, "bukan kerana takut, tetapi kerana kemarahan apabila Imran menamatkan panggilan dan berpaling ke arahnya.
Ini sebabnya saya takut. Ini tepat seperti yang saya katakan kepada awak di Tasik. Dunia awak berbahaya dan awak telah menarik kami ke dalamnya. Imran, Maya berumur 4 tahun. Dia berbisik garang kerana anak perempuannya tidur di bilik sebelah, tetapi suaranya tajam seperti pisau. 4 tahun Imran, dan ada orang yang memerhatikannya, bertanya tentangnya, tahu di mana dia belajar, dan pukul berapa saya menjemputnya. Kerana awak, kerana nama Mansur, kerana empayar yang awak bina. Dia melangkah mundur dan langkah itu mempunyai berat lebih daripada jarak fizikal. Anak saya bukan gadai janji dalam perang awak, Imran bin Mansur. Saya telah hidup sendirian sepanjang hayat saya dan saya boleh melakukannya lagi. Saya akan membawa Maya keluar dari Kuala Lumpur jika perlu. Saya telah melarikan diri sepanjang hayat saya. Saya tahu bagaimana melarikan diri. Imran tidak berkata, saya akan uruskannya, atau perkayalah saya, atau menawarkan mana-mana janji kosong yang Alia telah dengar terlalu banyak kali dari terlalu ramai orang dalam hidupnya. Dia hanya memandangnya dengan mata kelabu kehijauan, dingin dan keras seperti keluli. Dia mengangguk sekali dan berpaling untuk keluar dari Pangsapuri. Pintu tertutup di belakangnya dan Alia berdiri di tengah-tengah ruang tamu dengan tangan di dada, mendengar langkahnya memudar di tangga lama, tidak tahu bahawa dalam 12 jam berikutnya Imran bin Mansur akan meruntuhkan segala yang telah dibinanya selama 15 tahun. Panggilan pertama yang dibuatnya sebaik sahaja dia masuk ke dalam kereta, bukan kepada Azri, terus kepada Datuk Seri Karim. Azri di belakang stereng memandangnya seolah-olah dia telah hilang akal apabila dia mendengar Imran bercakap melalui telefon dengan suara yang begitu tenang sehingga mengerikan. Datuk Seri Karim, saya Imran bin Mansur. Perjanjian wilayah selatan Kuala Lumpur yang awak mahukan, saya serahkan kepada awak. Semuanya sebagai pertukaran untuk satu syarat sahaja. Keluarga saya adalah luar batas. Mulai sekarang, jika mana-mana orang awak mendekati anak perempuan saya atau ibunya sekali lagi, ia tidak akan lagi menjadi rundingan, ia akan menjadi perang dan awak tahu saya tidak bergurau. Datuk Seri Karim bersetuju. Sudah tentu dia bersetuju. Perjanjian Selatan Kuala Lumpur bernilai puluhan juta ringgit dan dia baru sahaja memperolehnya tanpa melepaskan satu tembakan pun. Tetapi Imran tidak berhenti di situ. Panggilan kedua adalah kepada Encik Rizal, seorang peguam korporat, bukan peguam kartel jenayah, bukan jenis yang tahu bagaimana menguburkan mayat dalam kertas kerja undang-undang, tetapi jenis yang memakai kemeja putih dan duduk di pejabat kaca di pusat bandar menguruskan pemindahan korporat yang sah. Encik Rizal, saya perlu berjumpa awak serta-merta malam ini. Saya mahu menandatangani dokumen untuk memindahkan semua operasi tidak rasmi Mansur Holdings kepada Majlis Eksekutif Bawahan. Semuanya. Saya bersara sepenuhnya. Kesunyian di hujung talian berpanjangan cukup lama, sehingga Imran tahu Encik Rizal cuba memproses sama ada dia telah mendengar dengan betul. Jadi awak pasti, kita bercakap tentang seluruh rangkaian, seluruhnya. Azri membawanya ke firma undang-undang. Sepanjang perjalanan dia tidak berkata apa-apa. Tetapi apabila Imran membuka pintu kereta untuk keluar, Azri akhirnya bercakap. Tuan, itu 15 tahun hidup awak tuan. Empayar yang awak pimpin dan bina dengan tangan awak sendiri. Walaupun di bawah bayangan berat jangkaan ayahanda awak, Imran berhenti dengan sebelah kaki di luar kereta, memandang ke belakang bahunya. Segala yang telah saya bina, katanya dengan suara tenang, tetapi setiap perkataan syarat dengan kepastian mutlak. Sedang tidur di sebuah pangsapuri di Kerinci, memeluk patung beruang bernama Biskuit. Azri memandangnya lama, kemudian mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa lagi. 3 jam kemudian, Imran menandatangani semuanya. Setiap dokumen, setiap pemindahan, setiap perjanjian. Apabila dia keluar dari firma undang-undang pada pukul 2 pagi, dia bukan lagi ketua kartel jenayah paling berkuasa di Pantai Barat. Dia hanyalah Imran bin Mansur, 36 tahun, pemilik sebuah korporasi hartanah dan kasino yang sah dan bapa kepada seorang kanak-kanak berusia 4 tahun yang telah kehilangan 4 tahun pertamanya. Tetapi dia tidak pergi ke Pangsapuri Alia. Dia segera kembali ke Banglo, pergi ke studionya, membuka laci meja dan mengeluarkan gulungan lukisan yang telah disembunyikannya di sana selama berminggu-minggu, sejak sebelum berkelah, sejak sebelum dia berani berharap. Pelan Seni Bina, proyek pertama yang direkanya dengan tangannya sendiri sejak dia meninggalkan impiannya untuk menjadi arsitek 15 tahun sebelumnya. Pada pukul 3 pagi, Imran berada di luar Pangsapuri 312 di bangunan Maple di Kerinci. Lingkaran gelap di bawah matanya, sut yang berkedut, tali leher yang longgar, rambut kusut kerana mengusapnya sepanjang malam.
Di satu tangan dia memegang dokumen pemindahan, di tangan lain, gulungan pelan. Dia mengetuk perlahan. Alia membuka pintu dengan mata gelap karena insomnia, masih dengan pakaian siang. Jelas sekali dia telah menunggu atau cuba memutuskan kemana hendak melarikan diri. Dia memandangnya. Kemudian Imran meletakkan timbunan dokumen di atas meja dapur. Kertas pemindahan, katanya. Saya telah menandatanganinya. Semua operasi sulit dipindahkan kepada majelis bawahan. Saya menarik diri sepenuhnya. Mansor Holdings adalah sah mulai sekarang. Hartanah, kasino, pelaburan, bersih. Alia memandang kertas-kertas itu, tetapi tidak menyentuhnya. Dia memandangnya semula. Matanya masih berhati-hati, tetapi di bawah kehati-hatian itu ada sesuatu yang lain yang bergelut untuk ditahan. Sesuatu seperti harapan. Imran membuka gulungan pelan dan menghamparkan helaian besar itu di atas meja dapur kecil, memegang tepinya dengan cawan kopi dan bekas garam kerana meja itu tidak cukup lebar. Reka bentuk itu muncul di bawah cahaya lampu pendar fluor yang berkelip-kelip. Garis bersih, tepat, indah, dengan tanda latihan formal, tetapi dilukis dengan sepenuh hati. Sebuah rumah batu di bandar utama 2 tingkat dengan fasad bata merah. Di dalamnya sebuah studio di tingkat bawah dengan tingkap besar menghadap utara, jenis cahaya yang diimpikan oleh pereka grafik. Di tingkat 2, sebuah bilik seni untuk seorang kanak-kanak. Dinding putih untuk menggantung lukisan. Sebuah kuda-kuda kecil diletakkan di tepi tingkap. Di halaman belakang, sebuah pokok oak muda dan buayan. Projek pertama saya, kata Imran, suaranya lebih lembut daripada bila-bila masa malam itu. Saya mahu menjadi arkitek sebelum ayahanda saya mengubah saya menjadi sesuatu yang lain. Ini adalah impian yang saya semadikan. Sekarang saya mengumpulkannya kembali. Dia menunjuk setiap bilik. Sebuah studio untuk awak. Cahaya utara, tepat seperti yang awak perlukan untuk mereka bentuk. Sebuah bilik seni untuk Maya. Dinding putih, supaya dia boleh menutupinya dengan lukisan-lukisannya. Sebuah halaman belakang dengan buayan, kerana minggu lalu dia bertanya, kenapa rumah kita tak ada buayan? Imran, saya tidak membeli cinta awak dengan sebuah rumah. Katanya cepat seolah-olah dia takut Alia akan salah faham. Ini adalah janji. Janji bahwa saya bersedia untuk membina segalanya dari awal. Bersih, tanpa bayang-bayang, tanpa dunia gelap. Hanya saya, awak dan Maya. Alia memandang lukisan itu. Jari-jarinya menjejaki garis-garis studio, di mana dia telah melakar meja dan tingkap yang luas. Kemudian ia meluncur ke bilik seni kecil, di mana dia telah meletakkan kuda-kuda Maya, tepat di mana cahaya akan menjadi terbaik. Tangannya menggeletar. Awak tahu apa yang paling menakutkan saya? Dia berbisik, bukan menjadi miskin. Saya telah miskin sepanjang hidup saya, dan saya telah bertahan. Bukan bersendirian, saya telah bersendirian sepanjang hidup saya, dan saya masih berdiri. Dia memandangnya dengan mata lembab, tetapi tidak menangis. Yang paling menakutkan saya adalah tidak dimiliki oleh mana-mana tempat. Sepanjang hidup saya, dari satu rumah angkat ke rumah angkat lain, dari satu bilik sewa ke bilik sewa berikutnya. Saya tidak pernah mempunyai tempat yang benar-benar sebuah rumah. Tiada siapa yang pernah berkata, awak milik di sini, dan mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Imran mendekat perlahan, lembut. Dengan cara dia mendekati Maya kali pertama, mereka bertemu, memberinya ruang untuk berundur jika dia perlu. Dia tidak berundur. Awak milik di sini, katanya. Suaranya dalam, tegas dan menggeletar pada masa yang sama. Kedua-dua awak milik di sini. Alia memandang matanya yang kelabu kehijauan, yang dibayangi oleh malam tanpa tidur, sut yang berkedut kerana berjam-jam di firma undang-undang menandatangani penyerahan empayarnya, pelan sebuah rumah yang dilukis dari impian yang terkubur selama 15 tahun. Kemudian dia melangkah ke hadapan, meletakkan tangannya di dadanya, di atas poket dalam, di mana alas cawan dengan namanya telah disimpan selama 5 tahun. Dia merasakan jantungnya berdegup di bawah telapak tangannya. Ketua kartel jenayah, arkitek, bapa kepada anak perempuannya, lelaki yang telah membakar sebuah empayar demi seorang kanak-kanak berusia 4 tahun dan demi wanita yang tidak pernah berhenti dicintainya. Ciuman pertama selepas 5 tahun itu begitu ringan sehingga hampir tiada apa-apa. Hanya nafas menyentuh nafas, bibir menyentuh bibir, teragak-agak dan menggeletar. Seolah-olah menguji sama ada sesuatu yang pernah pecah boleh diperbaiki. Kemudian ciuman itu menjadi lebih dalam, lebih tegas, lebih kuat dan 5 tahun kesepian, 5 tahun kemarahan, 5 tahun cinta yang terkubur di bawah lapisan pertahanan mencair di dapur kecil itu, di bawah cahaya lampu pendar fluor yang berkelip-kelip antara kertas pemindahan dan pelan sebuah rumah impian. Apabila mereka berpisah, kedua-duanya mempunyai mata yang lembab. Ini ya kan?
bisik Imran. Alia tersenyum. Senyuman pertama tanpa pertahanan, tanpa perisai, tanpa dinding. Hanya Alia. Ini adalah mari kita bina bersama, katanya. Rumah batu di bandar utama selesai dibina pada suatu pagi lewat musim luruh. Ketika daun-daun maple terakhir berubah dari merah menyala ke tembaga berkilat. Fasad bata merah bersinar hangat di bawah cahaya matahari yang pucat. Tingkap-tingkap besar memantulkan langit biru yang cerah. Di halaman belakang, pokok oak muda masih mengekalkan beberapa helai daun kuning terakhir. Seolah-olah ia juga ingin menyambut keluarga baru dengan warna-warna terindahnya sebelum musim sejuk tiba. Maya adalah orang pertama yang melangkah masuk. Dia berdiri di pintu masuk dengan biskit di bawah lengannya. Matanya yang memantulkan mata Imran terbuka luas sehingga hampir memenuhi wajahnya. Dan kemudian dia melepaskan jeritan, bunyi kegembiraan murni yang hanya boleh dibuat oleh seorang kanak-kanak. Bunyi yang tidak ditapis oleh lapisan pertahanan. Bilik saya, Mama. Ayah, mana bilik saya? Imran membawanya naik ke atas. Apabila dia membuka pintu bilik seni, Maya terpaku. Dinding putih, sebuah kuda-kuda kecil, diletakkan di tepi tingkap untuk menangkap cahaya pagi. Sekotak pensil krayon baru, dan set cat air tersusun rapi di rak, dan di sudut sebuah katil kayu kecil untuk tidur yang Imran sendiri bina, bersaiz tepat untuk patung beruang. Maya memandang katil itu, kemudian ke biskuit dan kemudian ke ayahnya dengan mata bersinar. Dia meletakkan biskit dengan berhati-hati di atas katil baru, menarik selimut kecil itu hingga ke leher beruang. Kemudian dia berpaling ke arah Imran dan mengumumkan dengan ekspresi paling serius yang boleh dilakukan seorang kanak-kanak berusia 4 tahun. Biskuit ada bilik sendiri sekarang. Imran membongkok dan memeluknya. Dan Alia berdiri di ambang pintu, memegang bingkai kerana dia merasakan lututnya lemah. Bukan kerana kesedihan, tetapi kerana hatinya mengandungi lebih daripada apa yang dia biasa mengandungi dalam 27 tahun. Pada sebelah petang loceng berbunyi. Puan Sri Zahara berada di pintu masuk dengan sut kelabu terang yang elegan, rambut platinum, rapi seperti biasa. Tetapi di tangannya dia membawa sesuatu yang Alia tidak jangkakan. Sebuah bingkai gambar perak lama, berat, diukir rumit, jelas sekali peninggalan keluarga dan bukannya sesuatu yang dibeli di kedai. Di dalam bingkai itu terdapat gambar yang diatur Puan Sri Zahara minggu sebelumnya di Banglo. Maya duduk di kerusi baldu hijau di ruang tamu utama dengan biskuit di pangkuannya. Tersenyum dengan lesung pipitnya kelihatan. Potret rasmi pertama cucu Mansor. Puan Sri Zahara menyerahkan bingkai itu kepada Alia, kemudian meletakkan tangannya di bahu Alia. Dia tidak bercakap, dia tidak perlu. Tekanan lembut di bahu Alia, cukup tegas untuk dirasai, cukup ringan untuk tidak melangkaui batas-batas berhati-hati yang telah mereka bina selama berminggu-minggu adalah lebih jelas daripada mana-mana pernyataan rasmi penerimaan. Puan Sri Zahara masuk, menghabiskan sejam di bilik seni bersama Maya, mengajarnya mencampurkan biru dan putih untuk melukis awan. Menceritakan bahwa Imran suka melukis awan semasa kecil kerana dia selalu berkata bahwa awan adalah satu-satunya benda yang tidak boleh dimiliki oleh sesiapapun. Apabila Puan Sri Zahara pergi, dia tidak keluar melalui pintu utama. Dia berjalan melalui halaman belakang, berhenti di bawah pokok oak muda dan berpaling untuk melihat rumah itu. Tingkap-tingkat 2 menyala. Bayangan Maya melantun di belakang langsir. Gelak tawanya melayang di petang musim luruh. Puan Sri Zahara berdiri di situ lama. Sendirian, wajah matriark berhati keluli itu diterangi oleh cahaya hangat dari tingkap. Dan buat pertama kali dalam bertahun-tahun dia tersenyum. Senyuman yang tidak ditujukan kepada mata sesiapapun. Jenis senyuman yang dipakai oleh seseorang yang tahu bahwa dia akhirnya telah melakukan sesuatu yang betul setelah bertahun-tahun terlalu lama berdiam diri sementara keadaan menjadi salah. Kemudian dia berpaling, langkahnya ringan di atas laluan batu slate menuju ke pintu belakang. Berundur dari image yang dia tahu dia tidak lagi perlu melengkapkannya. Malam itu, selepas Maya mandi dan memakai baju tidur bintang yang dibeli Puan Sri Zahara, Imran membawanya ke katil. Maya berbaring di atas tilam barunya, mengeluarkan biskuit dari katil kecil itu, supaya ia tidur di sisinya dan memandang ayahnya. Ayah, ini rumah kita kan? Ya, puteri, ini rumah kita selama-lamanya. Selama-lamanya, dia tersenyum. Lesung pipitnya muncul. Kelopak matanya yang berat, mata kelabu kehijauan itu tertutup perlahan, dan dalam beberapa menit nafasnya menjadi lembut dan stabil. Tidur nyenyak seorang kanak-kanak yang akhirnya mempunyai bilik sendiri, seorang ayah, seorang ibu, sebuah rumah. Imran terus memandangnya lama sebelum turun ke bawah. Dia mengambil lukisan yang Maya buat di tasik titiwangsa dari gulungannya,
3 figura berpegangan tangan di tepi tasik dengan perkataan keluarga tertulis di atas dan menggantungnya di dinding ruang tamu di tempat yang paling menonjol, di mana sesiapa sahaja yang masuk ke rumah itu akan melihatnya dahulu. Di sebelahnya dia meletakkan sebuah bingkai kaca kecil. Di dalamnya terdapat alas cawan kafe ros yang lama, tepinya haus, logo bunga ros yang pudar, dan di belakangnya, dengan dakwat biru miring yang kini kabur oleh masa, nama Alia. Alas cawan itu terletak di belakang kaca. Setelah 5 tahun di pocket suitnya, setelah beribu malam di meja sisi katil di London, setelah puluhan ribu kali ibu jarinya menjejaki huruf-huruf itu dalam kegelapan, akhirnya ia menemui tempat istirahat terakhirnya. Ia bukan lagi peninggalan kesedihan, bukan lagi bukti kehilangan, tetapi halaman pertama sebuah kisah baru. Alia berdiri di tepi tingkap studio tingkat bawah. Bilik yang direka Imran untuknya, tingkap besar menghadap utara, membiarkan cahaya bulan tumpah ke atas lantai kayu baru dalam laluan perak. Dia berdiri di sana, dengan tangan menentang kaca yang dingin, memandang halaman belakang di mana buayan bergerak perlahan dengan bayu malam. Imran mendekat dari belakang, melingkari lengannya di pinggangnya, dagunya bersandar di kepalanya. Mereka berdua berdiri di bawah cahaya bulan, mendengar angin, bunyi perlahan rumah baru itu. Seolah-olah ia bernafas, bunyi tidur Maya yang berterusan turun dari atas melalui monitor bayi yang dipasang Imran pada hari pertama. Kita kehilangan 5 tahun, bisik Alia. Imran mengetatkan lengannya sedikit. Kita ada sepanjang hayat di hadapan, jawabnya. Dan kisah ini berakhir di rumah batu di bandar utama, di mana alas cawan dengan nama Alia terletak di dalam kaca, di sebelah lukisan pensil krayon berlabel keluarga, di mana patung beruang biskuit mempunyai katilnya sendiri, di mana seorang bekas ketua kartel, jenayah membakar sebuah empayar untuk membina sebuah rumah dengan buayan untuk anak perempuannya, dan di mana seorang anak yatim berusia 27 tahun, akhirnya mempunyai tempat untuk dia berada. Kadang-kadang hidup merampas banyak daripada kita. Ia merampas masa, ia merampas peluang, ia merampas orang yang kita sayang. Tetapi kadang-kadang jika kita cukup berani untuk membuka hati kita semula, cukup kuat untuk memaafkan dan cukup sabar untuk mempercayai tindakan dan bukannya kata-kata, keajaiban akan tiba, mungkin lewat tetapi tidak pernah terlalu lewat. Jika kisah ini telah menyentuh hati Anda, sila tekan butang suka untuk menyokong saluran kami untuk menceritakan kisah-kisah seperti ini. Kongsi video ini dengan orang tersayang Anda, dengan sesiapa sahaja yang perlu mendengar bahwa tidak kira betapa sukarnya hidup, cinta dan keikhlasan sentiasa menemui jalan kembali. Dan jangan lupa untuk melanggan agar tidak terlepas kisah-kisah menyentuh hati yang baru setiap hari. Bagaimana kisah ini membuat Anda merasa? Adakah Anda pernah kehilangan seseorang dan menemuinya semula? Atau adakah Anda berada di suatu titik dalam perjalanan mencari tempat Anda di dunia seperti Alia? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Kami membaca setiap baris dan ingin tahu apa yang tersembunyi jauh di dalam hati Anda. Kami mendoakan semua yang menonton video ini kesehatan yang baik, kehidupan yang gembira, dan kedamaian setiap hari. Selamat tinggal dan sehingga seterusnya.